Nabi ini ada sifat kasih sayang, tetapi tidaklah sampai peringkat Nabi membatalkan keputusan yang telah dibuat. Ya, jadi kita sebagai penegak hukum, penegak undang-undang, kalau ada orang yang buat satu kesalahan dan orang tu family kita, keputusan pun dah dibuat, jadi nanti dia merayu, dia kata saya ni anak buah, saya ni orang kampung, saya ni begini-begini, tolonglah apa ni, batalkan undang-undang tadi atau membatalkan hukum, tak boleh. Keputusan dah dibuat, kena dilaksanakan. Dan di peringkat awal sudah tentu dia boleh mengemukakan dia punya hujah lah, alasan mengapa, kemudian sebenarnya dia tak berniat apa semua, dia boleh lah, dia boleh kemukakan semua benda tu. Tetapi macam tadilah, apabila keputusan sudah dibuat, maka tidak ada lagi kita kata pembatalan, tak ada. Contohnya Abdullah bin Mas'ud, dia cerita, dia kata aku masih ingat orang pertama yang tangannya dipotong oleh Nabi. Ada seorang pencuri yang dihadapkan kepada Rasul. Pencuri ini maknanya bukan sekali curi. Pencuri ini maknanya orang yang memang kerja je mencuri. Tapi sebelum ni dia tak ditangkap. Kali ni dia ditangkap. Sebab tu kita panggil dia pencuri. Kalau sekali buat, mungkin macam tadilah, dia belum jadi pencuri lagi. Mungkin dia terpaksa. Mungkin kerana lapar. Mungkin kerana keadaan yang sangat menekan. Tetapi kalau sudah dipanggil pencuri, maknanya memang kerjaya dia. Memang kerja dia, ada peluang dia akan mencuri. Jadi ketika dia dihadapkan kepada Rasul, dan baginda memutuskan hukuman potong tangan, maknanya berdasar kepada saksi, berdasar kepada pengakuan dia, atau berdasar kepada bukti-bukti yang ada, maka hukuman telah dijatuhkan. Kemudian wajah baginda nampak berubah, maknanya Nabi tak suka, of course lah tuan-tuan. Jadi maknanya hakim ni, kalau kita duduk di mahkamah lah contoh, tuan-tuan sebagai hakim, tuan-tuan sebagai orang yang jadi magistrat contoh, jadi bila dijatuhkan hukuman, dia bukan suka. Patutnya dia tak suka macam Nabi. Bila Nabi jatuhkan hukuman, Nabi berpaling wajahnya, Nabi berubah wajahnya. Kerana Nabi tak suka benda tu. Kalau boleh tak nak buat. Tapi semua bukti telah menjurus kepada untuk menjatuhkan hukuman. Jadi para sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kelihatannya Nabi tak senang. Memanglah nak potong tangan orang, takkan suka-suka tuan-tuan. Rasul menjawab, apa yang menghalangku melaksanakan hukuman itu? Janganlah kamu membantu syaitan mencelakakan saudaramu. Maknanya keputusan dah buat. Jadi jangan terpengaruh dengan bisikan syaitan. Para sahabat bertanya, lebih baik engkau memaafkannya ya Rasulullah. Jadi kalau harta tu harta kita, tak ada masalah tuan-tuan. Mana orang ambil harta kita, dia minta maaf, kita maafkan dia walaupun barang tu sudah diambil, walaupun barang tu dah musnah, dia dah gunakan, duit tu dia dah guna sebagai contoh, kita maafkan dia tu sebab barang peribadi. Tapi yang ini harta masyarakat, harta rakyat, jadi oleh kerana harta orang lain, harta rakyat, dan orang itu pun dia tidak apa kita panggil, dia tak memberi maaf sebagai contoh, maka hukuman mesti dilaksanakan. Tak ada pertimbangan lain lah. Terutamanya kerana semua bukti menjurus kepada dia tu bersalah. Jadi Nabi sebut, jika hukuman had, had ni ialah singular, kalau jamak dia hudud kita panggil. Kita duk sebut hukum hudud kan. Hudud tu dia plural, sebab hukum hudud tu dia banyak macam-macam. Ada hukum mencuri, hukum merompak, hukum minum arak, hukum membunuh, berjudi, memberontak kepada pemerintah yang masih muslim, yang tidaklah sampai ke peringkat dia syirik kepada Allah. Jadi semua benda-benda itu adalah hukum-hukum yang dipanggil sebagai hudud, yang telah ada ketetapan daripada Allah. Contoh mencuri potong tangan. Kalau dia berzina sebagai contoh, dia disebat 100 kali. Kalau dia sudah berkahwin, maka dijatuhkan hukuman rejam, dan seumpamanya. Maknanya semua hukum-hukum yang telah ada ketetapan. Jadi ketetapan tu kita panggil had, kalau plural kita panggil hudud, jadi hudud tu plural. Jadi hukum-hukum begini sudah dijatuhkan, dan Nabi kata, kalau sudah dijatuhkan hukuman, diputuskan di hadapan penguasa, di hadapan sultan, sultan tu Nabi lah. Nabi yang jadi penguasa, cuma tak panggil lah Nabi tu sultan, tapi dipanggil Nabi tu khalifah.
maka mesti dilaksanakan. Allah lah yang akan mengampuninya. Jadi cerita lain itu dia dengan Allah nanti kemudian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan suka terhadap pengampunan. Ya, jadi maknanya dalam bab kesalahan dia, dosa pahala itu Allah ampun. Tapi dari segi hukum manusia kita kena laksanakan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah An-Nur. Ya, surah yang ke-24. Ya, surah An-Nur, surah cahaya, dan dalam surah An-Nur ni banyak kes ataupun bab yang berkaitan dengan undang-undang, ya, termasuklah hubungan suami isteri, hubungan kekeluargaan, dan juga hukum-hukum lain lah, ya, termasuklah soalan hudud tadi. Jadi Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ya'fu, dan hendaklah, ya, huruf lam di situ makna hendaklah, perintah tu, ya, dan hendaklah ya'fu, mereka memaafkan, wal yasfahu, dan hendaklah mereka berlapang dada, ya. Jadi mereka hendaklah terbuka, berlapang dada, ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, ya. Ala tidakkah tuhibbuna, kamu suka, an yaghfirallahu lakum, ya, bahawasanya Allah mengampunkan kamu. Suka tak kalau Allah ampun? Sukalah. Mana ada benda yang lebih menyeronokkan melainkan Allah ampun dosa? Ya, suka tak kalau Allah ampun dosa? Suka kan? Jadi bila kita suka Allah ampun dosa, kita pun kena berlapang dada, kena memberi maaf, ya. Jadi jangan terlalu ketat sangat. Itu dari segi hubungan kita dengan orang lain lah, ya, hubungan peribadi. Tapi kalau dia melibatkan harta rakyat, tu cerita lain, tuan-tuan. Ya, ni hal peribadi. Kita maafkan, kita halalkan sebagai contoh. Dia kata, saya lah ambil dulu benda ni. Ya, oleh kerana harta tu harta encik, saya datang nak minta maaf. Ya, kita kata tak apalah. Ya, sebenarnya saya pun dah tahu awak ambil. Ya, kalau awak datang peringkat awal dulu minta elok-elok pun saya bagi. Ya, tapi oleh kerana awak dah ambil, benda tu benda berlalu. Ya, saya maafkan. So tak ada hal lah. Tak adalah bawa ke mahkamah, ya. Mana kita selesai di luar mahkamah. Boleh tak, tuan-tuan? Boleh. Ya, boleh selesai di luar mahkamah. Tetapi kalau dia melibatkan harta rakyat, ya, aset negara contoh, aset negara tak boleh, tuan-tuan. Ya, kalau aset peribadi boleh. Ya, sebab kita personally dengan orang tersebut. Tapi kalau dia melibatkan aset negara, ya, melibatkan harta negara, maka itu kena dibawa ke mahkamah. Ya, kena minta maaf daripada setiap rakyat Malaysia. Bukan senang, tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana itu ada rakyat yang akan memaafkan, mungkin, dan ramai juga yang tidak boleh memaafkan sebab hak rakyat diambil, ya. Jadi kalau begitu kena bawa ke mahkamah dan hendaklah diputuskan, ya. Jadi bila Allah dah ampun, seronoklah, ya. Kerana apa? Kerana bila Allah telah ampun, maknanya tidak ada lagi tanggungjawab untuk diseksa di neraka, di akhirat tak ada seksaan lagi. Allah dah ampun. Ya, contoh kita kata orang yang berzina, ya. Jadi dia berzina, ya, dia pun mengaku dia buat zina. Orang perempuan tersebut pun datang, ya, dia buktikan bahawasanya anak yang dia kandung tu adalah anak daripada hasil hubungan zina tadi, ya, maka terbukti dia salah. Kemudian, ya, setelah dia melahirkan anak, ya, Nabi suruh dia menyusukan yang perempuan lah, ya. Jadi dia suruh Nabi jatuhkan hukuman, ya, hukuman boleh dijatuhkan tetapi dia tengah mengandung. Jadi biar dia bersalin dulu. Itu rahmat Nabi lah, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Kemudian bila dia dah bersalin, ya, dia datang balik, dia bawa anak dia, Nabi kata susukan dulu sampai umur 2 tahun budak tadi. Ya, sebab penyusuan maksimum 2 tahun kan, 24 bulan. Habis menyusu baru dia datang, baru Nabi laksanakan hukuman. Ya, jadi bila dilaksanakan hukuman, ya, jadi kalau dia seorang yang belum berkahwin, maka disebatlah. Ya, kalau sebat tu hidup baliklah, hidup lagi, tak mati. Tapi kalau direjam, ya, sampai mati dia. Setelah dia meninggal, dibersihkan jenazahnya, maka Nabi solatkan jenazah dia. Maka Sayyidina Umar telah bertanya, ya. Sayyidina Umar kata, bukankah dia buat dosa besar? Nabi kata, ya. Ya, pasal apa Nabi solatkan dia? Pasal dia telah diampunkan kerana dia telah mengaku dia buat salah, ya, dia bertaubat kepada Allah dan dia telah dijatuhkan hukuman. Dia dah kena rejam, mati dah dia. Jadi, ya, sekarang dia berada dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dia dan dia tidak ada tanggungjawab lagi di akhirat besok. Maknanya Allah dah ampun dosa dia. Maknanya dia sudah menjadi orang yang sangat bersih. Dia lebih bersih daripada kita belum didedahkan lagi, ya. Jadi dia tadi sudah didedahkan dan dia sudah dijatuhkan hukuman. Jadi hukuman tak boleh tarik balik. Kita kata anak saya kecil lagi macam mana apa semua tak boleh, ya. Sebab hukuman sudah dijatuhkan dan dia pun dah mengaku dah. Ya, melainkan dia senyap-senyap.
dia senyap-senyap, ya, tak ada siapa tahu, dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia dengan Allah. Dan boleh tak Allah ampunkan walaupun dia tidak dijatuhkan hukuman di dunia? Boleh. Ya, kerana masalah yang dia tidak bagi tahu kepada pemerintah. Yang tadi perempuan tadi dia mengaku, ya, ada seorang lelaki lain, ya, pun sama juga. Bila dia datang bagi tahu dia buat benda tu, ya, Nabi tak mau dengar, Nabi berpaling sampai 3 kali. Baru Nabi ambil perhatian. Ya, Nabi kata mungkin kamu tak sampai peringkat berzina. Dia kata ya, aku buat juga. Ya, sehingga dia mengaku, barulah dijatuhkan hukuman. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu, Umar kata kalau kamu diam saja, kamu tidak mendedahkan, kamu minta ampun dengan Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan kamu. Jadi maksudnya jenayah ni, kalau jenayah peribadi maknanya senyap-senyap je lah. Tetapi dia melibatkan orang lain. Ya, contoh lelaki tadi dia melibatkan orang perempuan yang dia berzina tu, orang perempuan tu mengandung. Tu dah ada komitmen lah, dah ada isu lah. Ya, tapi kalau tak mengandung, tak ada apa, dia senyap-senyap, kemudian dia bertaubat, dia minta ampun dengan Allah, ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Jadi Omar, ya, kata kalau boleh dia jangan bagi tahu. Ya, hukum asal dia mana jangan bagi tahu, dia diam, minta ampun kepada Allah sudah. Ya, kalau bagi tahu pada pemerintah, pemerintah kena bicarakan kes tu. Ya, kena bawa ke mahkamah, tengok ada saksi ke tidak, ada pengakuan ke tidak. Kalau tak ada saksi, dia mengaku. Bila dia mengaku boleh terima lah. Dia mengaku kesalahan dia. Itu pun nak kena cek juga. Ya, kadang-kadang bila mencuri kan, mungkin yang mencuri anak dia, tapi bapak dia nak lepaskan anak dia, bapak dia mengaku bapak dia curi. Ya, itu dalam drama, dalam filem banyaklah, ya. Yang bunuh tu anak dia, tapi bapak dia mengaku dia nak lepaskan anak dia. Ya, jadi kena cek lah. Kena dipastikan ada bukti tak, ya, ada dokumen ke atau sebagainya. Okey tuan-tuan, panjanglah cerita undang-undang ni panjang, ya. Kasih sayang Rasulullah, ya, tidak hanya terbatas untuk umat Islam saja dan bukan untuk saudara mara saja, ya. Orang-orang musyrik pun dikasihi oleh Nabi. Jadi kita dengar tu peliklah tuan-tuan. Orang musyrik pun Nabi kasih. Bukan Nabi kasih kerana dia tu musyrik tak? Ya, tapi maknanya Nabi punya respon, Nabi punya reaksi, ya, Nabi punya cara bergaul dengan dia tu. Ya, contoh waktu perang, ya, waktu perang Badar contoh. Sebelum pertempuran memuncak, Rasulullah bersabda, aku tahu bahawasanya ada di kalangan Bani Hashim keluarga Nabi lah, dan beberapa kabilah yang lain ikut perang kerana terpaksa. Mereka bukan nak pergi perang, tapi Abu Jahal paksa, Umayyah bin Khalaf paksa. Mereka sebenarnya tidak ingin memerangi kita. Ya, jadi sebenarnya mereka tak nak perang. Sesiapa dalam pertempuran nanti, Nabi bagi tahu kepada para sahabat, kalau jumpalah dengan salah seorang daripada Bani Hashim tadi, ya, Bani Hashim yang tidak ingin berperang tapi dipaksa oleh Abu Jahal tadi, janganlah dibunuh. Ya, jadi dibagi tahu siapa yang apa, ya, siapa yang kita kata apa ni bertemu dengan Abul Buhturi, ya, Abul Buhturi, siapa dia Abul Buhturi ni, ya, Abul Buhturi ataupun Bahtari ni bin Hisham bin Al-Haris bin Asad, ya, dia orang Mekah dan dia ni orang baik, ya, dia tak pernah ejek Nabi, dia tak pernah mempertikai Nabi, ya, cuma dia tak masuk Islam saja, ya. Jadi kalau siapa jumpa dia jangan bunuh. Dan siapa jumpa Al-Abbas bin Abdul Muttalib ialah bapa saudara Nabi, ya, yang tua 3 tahun lebih tua daripada Nabi. Jadi Al-Abbas pun sayang Nabi, ya, tapi dia terpaksa kerana dipaksa oleh Abu Jahal, dikerah tenaganya. Jadi kalau jumpa Al-Abbas jangan bunuh. Mereka semua ikut perang kerana terpaksa. Ya, jadi orang yang terpaksa ada hukum lain. Dalam kitab Asyirah Nabawiyah, ya, tulisan Ibnu Hisham, ya, jadi tulisan Ibnu Hisham ni popular lah. Dalam English pun ada, dah terjemah dalam bahasa Inggeris, Asyirah Nabawiyah, ya, dan juga ada dalam, ya, bahasa Melayu, bahasa kita pun ada, bahasa Indonesia pun ada. Ya, kalau bahasa Melayu 3 jilid lagi besar lah, ya, kitab yang lebih besar. Cuma banyak riwayat-riwayat yang kadang-kadang agak lemah, ya, dhaif. Jadi perlu dilihat kepada dia punya nilah, ya, dia punya editing dia. Ya, editing tu bukan edit bahasa je. Ya, editing ni maknanya diedit dari segi status hadis tu. Ya, dipanggil takhrij hadis. Takhrij, ya, itu istilah yang kita guna. Jadi contoh kan ada orang bawa, dia kata ada hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah tu tak ada masalah. Ya, tapi Abu Hurairah riwayat tu tak ada hal. Ya, Abu Hurairah memang sahabat yang sangat-sangat dipercayai. Tetapi dalam kitab mana? Abu Hurairah, dia kata takkanlah Abu Hurairah bawa hadis palsu. Abu Hurairah tak bawa hadis palsu. Tapi siapa yang dengar daripada Abu Hurairah?
dia pun kata ada dalam kitab ya Mu'jam ya Imam At-Tabrani. Kalau Imam Tabrani nanti dululah, Imam At-Tabari pun nanti dulu. Ya, kita tengok dulu riwayat tu, ya. Maka para ulama pun tengok siapa yang meriwayatkan hadis tu, siapa yang dengar daripada Abu Hurairah. Siapa pula dengar daripada anak murid Abu Hurairah tu. Sehingga sampailah kepada penulis kitab Imam At-Tabrani tu. Ya, Imam Tabrani ni ya daripada Tabariyah, ya, daripada Sea of Galilee, orang Palestin, ya. Maknanya dia tak jumpa Nabi, dia tak jumpa para sahabat, tak jumpa tabi'in, ya. Jadi oleh kerana itu, ya, kita kata dari segi dari segi usia, ya, dia jauh, ya, dia jauh daripada imam-imam besar, ya. Jadi macam mana? Jadi akhirnya didapati hadis tu tak sahih, ada perawi yang tak sahih. Jadi yang boleh dipertikai, ya, pelupa ke ataupun orang yang tidak amanah ke, maka tak boleh terima lah. Tak boleh terima. Dia kata, pasal apa kan itu Abu Hurairah. Abu Hurairah tu yang dengar daripada Nabi, tapi orang yang dengar daripada dia tu siapa? Kadang-kadang orang create saja. Orang nak bagi tahu hadis tu sahih kononnya. Dia kata Abdullah bin Abbas sebut, Abdullah bin Umar, ya, Abu Hurairah. Jadi benda-benda macam tu kita kena ambil perhatian. Dalam kitab mana kena tanya? Yang meriwayatkannya Aisyah, okey. Tak apalah, Aisyah tu okey, tak ada masalah, sahabat Nabi semua okey. Ya, dia pula isteri Nabi. Dalam kitab mana kita tanya? Ya, dia kata dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram pun ya ada hadis-hadis yang dhaif nanti dulu. Ya, kebanyakannya hadisnya sahih. Tapi ada tak satu dua yang ada, ya. Ibnu Hajar bawa sekadar untuk ambil contoh. Kerana pada zaman dia benda tu popular. Jadi bila benda tu popular, maka dia bawa, ya. Bukan makna kita suruh pegang dah. Tapi nak bagi tahu, ya, bahawasanya kalau dengar nanti hadis ni dia dhaif, ya, dia lemah. Itu teknikal sikitlah tuan-tuan, ya. Ustaz tak pasti tuan-tuan boleh faham dengan baik atau tidak, tapi secara umum itu perkara teknikal yang berkait dengan hadis. Sebab tu dalam kitab kita ni, ya, dalam kitab apa ni? Ya, dalam kitab apa ni? Akhlak Nabi ni pun kita ambil daripada hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dan juga hadis-hadis lain yang boleh dipertanggungjawabkan. Ya, jadi sebab tu kita sengaja pilih kitab ni. Ya, kerana dari segi apa kita panggil, ya, dari segi rujukan dia, ya, nota kaki dia, footnote dia, ya, boleh dipertanggungjawabkan. Okey, balik pada cerita tadi, ya. Jadi apa ni Abul Bahtari dan juga Saidina Abbas, ya, kedua-duanya dipaksa. Cuma ya, dari segi hubungan mereka ada hubungan keluarga dengan Nabi. Tetapi mereka belum masuk Islam. Sebab itulah mereka dikerah. Ya, kalau mereka dah masuk Islam, ya, mereka hijrah ke Madinah. Jadi dalam kitab Sirah Ibnu Hisham ni, Ibnu Hisham riwayat, ya, daripada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni orang yang hidup sebelum zaman Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Ishaq ni menulis kitab asal, kemudian kitab dia tu dah bertabur lah. Bertabur tu maknanya ada orang salin sikit sebelah sana, ada orang salin sikit sebelah sini. Dia tak ada sebiji solid satu kitab. Jadi Ibnu Hisham pun ambil sebahagian, ya, daripada sumber yang berbeza-beza, kemudian ditapis. Ya, yang ditapis itu pun sebahagian ada yang tidak sahih. Ya, ada tokok tambah. Jadi kita kena tengok buku Ibnu Hisham yang terbaru lah, ya. Yang terbaru tu yang ada editing. Tapi ini bukan tuan-tuan punya kerja lah, ya. Ini ustaz-ustaz, tuan-tuan guru yang mengajar lah. Itulah. Ya, dia punya assignment, dia kena buat homework lah sebelum dia mengajar tu. Ya, dia kena buat homework. Tak boleh main datang empty handed, tak boleh. Ya, nanti orang tanya tak boleh jawab, ya. Dan dia cerita benda-benda yang tidak sahih, ya. Jadi apa ceritanya? Rasulullah melarang para sahabat membunuh Abul Bahtari, ya, bin Al-As, ya, Abul Bahtari Al-As bin Hisham, kerana dia tidak pernah menyakiti Rasulullah pada waktu di Mekah. Dia bukan macam Abu Lahab, bukan macam Abu Jahal, bukan. Ya, dia tak pernah menyakiti Nabi. Ya. Kemudian kalau kita ingat lagi, ya, ketika Nabi diboikot, dia salah seorang yang berusaha untuk, ya, membatalkan perjanjian, ya, embargo tadi, ekonomi embargo. Kalau tuan-tuan masih ingat, Nabi dan para sahabat, ya, dan Bani Hashim, ya, Bani Abdul Muttalib telah diboikot selama 3 tahun. Ya, itu dalam Sirah jilid 1, ya. Jadi Sirah jilid 1 yang kita belajar di Moses tu. Jadi itu dia punya buku tu ada cerita embargo, ekonomi embargo 3 tahun. Masa ekonomi embargo tu, ya, orang-orang Bani Hashim tidak dibenarkan berniaga dengan kabilah lain. Berniaga tak boleh, berkahwin tak boleh, kalau sakit meninggal tak boleh ziarah, ya, tak boleh, semua tak boleh, tuan-tuan. Sehingga mereka terpaksa, ya, memakan daun-daun kering, ya, kulit-kulit
binatang, ya. Sebab lapar sangat. Jadi 3 tahun. Jadi antara orang Mekah, ya, yang tak setuju dengan perkara itu, salah seorangnya ialah Abul Bahtari tadi. Maknanya dia pernah menunjukkan, ya, dia punya simpati walaupun dia tak masuk Islam, ya. Jadi dia berusaha untuk membatalkan perjanjian tersebut. Salah satu bentuk kasih sayang Nabi terhadap orang musyrik adalah sebagaimana yang terdapat dalam kisah berikut ini. Ada cerita lain pula. Tadi cerita Abul Bahtari, ya, yang Nabi kata kalau jumpa dia jangan bunuh, ya, kecuali dia nak bunuh kita. Itu kena bertahanlah, ya. Tapi kalau purposely saja-saja nak bunuh dia, jangan, ya, kerana dia tidak datang berperang kerana sengaja, melainkan kerana dipaksa. Jadi ada satu lagi cerita, ya, pemimpin Yamamah. Yamamah ni tempat tempat ladang gandum, ya. Jadi ladang gandum. Jadi ladang gandum ni kita tahulah, ya, menghasilkan gandum kerana gandum buat roti. Ya, orang Mekah, Madinah makan roti, tapi mereka tak ada gandum. Jadi gandum mesti diimport, ya, mesti diimport daripada Yamamah. Jadi Yamamah ni kita kenal lah ada nabi palsu. Ya, nabi palsu daripada Yamamah, Musailamah Al-Kadzab. Ya, salah seorang kan kita dah belajar di kita panggil kuliah niah, kita dah belajar, ya, ada Al-Aswad Al-Ansi, ya, ada Tulaiha Al-Asyadi, ya, dan juga ada Musailamah Al-Kadzab. Kita tak cover lagi Musailamah, tapi dua tu dah cover dah. Kita dah cover Al-Aswad Al-Ansi, orang jahat daripada Yaman, nabi palsu, dan juga Tulaiha Al-Asyadi. Ya, Tulaiha Al-Asyadi pun sudah tangkap, ya, dan akhirnya dia memeluk Islam balik, ya, dia balik pada agama Islam. Tetapi Musailamah belum cerita. Musailamah daripada Yamamah, ya, Musailamah daripada Yamamah, ingatlah, ya. Jadi ada salah seorang daripada pemimpin di suku Yamamah tu, ya, namanya ialah Sumamah, ya, TH tu bunyinya sa tu, Sumamah, ya, macam TS, ya, Sumamah, ya, bin Usal, ya, bukan asal, ya, Sumamah bin Usal. Jadi Sumamah ni masuk Islam. Asalnya dia kena tangkap, ya. Dalam kitab sirah kita dah baca dah, ya. Jadi dia kena tangkap. Bila dia kena tangkap, maka dia dibawa ke Madinah. Jadi dia di lock up lah, ya, dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi setiap hari selama 3 hari Nabi ajak dia masuklah Islam, dia tak nak. Hari kedua masuk Islam, tak nak. Hari ketiga masuklah Islam, tak nak juga, ya. Jadi bila tak nak, Nabi lepaskan dia lah. Ya, Nabi suruh dia balik sebab dia ni somebody, ya, dia orang besar, dia Mamah tu. Ada ladang gandum pun, ya. Jadi oleh kerana itu Nabi lepaskan dia. Dalam perjalanan balik itu, ya, dia mula memikir, ya, dia kata sebab apa aku tak masuk Islam? Muhammad ni bukan orang jahat. Ya, dia layan aku dengan baik sebagai tahanan, ya, masa kat lock up tu dilayan dengan baik. Kemudian tak nampak orang Islam ni jahat. Ya, orang Islam nampak organize sembahyang, sebab tu lock up tu duduk dekat dengan masjid. Jadi dia boleh tengok orang lalu lalang pergi masjid, orang sembahyang, ya, orang Islam macam mana perangai dia. Kata orang Islam tak jahat. Ya, mereka tak bunuh orang, mereka tak buat tu, tak buat ni, mereka tak makan bangkai. Ya, mereka makan benda yang disembelih, mereka tak sembah berhala, dan apa yang mereka buat tu baik. Ya, jadi dia mikir balik, ya. Poin dia ialah tuan-tuan, kita dalam hidup ni kita kena ada masa bersendirian. Ya, kita sebagai seorang mukmin, ya, kita kena ada bersendirian. Ya, waktu-waktu kita solat, ya. Sebab tu solat duha sendiri. Tak ada berjamaah, solat tahajud sendiri. Ya, kita ada solat-solat sunat yang kita buat selepas solat fardu kan. Jadi kita bersendirian, ya, petang-petang mungkin, ya. Lepas asar contoh kan, terutamanya hari Jumaat. Ya, kita baca surah-surah tertentu. Kalau surah Kahfi tak lebih lagi kita baca, ya, kemudian surah-surah lain lah, ya, baca Ad-Dukhan, baca apa kita panggil, ya, baca Waqiah. Kemudian kita munajat dengan Allah, ya. Jadi kita kena ada ambil masa untuk kita mikir, muhasabah diri. Jadi Sumamah, ya. Contohnya Sumamah ni tadilah. Jadi Sumamah dia ni mikir je dalam perjalanan balik tu, ya. Akhirnya dia datang balik, ya, dia U-turn datang balik ke Madinah dan dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia balik ke Yamamah, barulah dia buat satu undang-undang. Ya, jadi dia bersumpah tidak akan mengirim, ya, penghasilan gandum kepada penduduk Quraisy. Jadi dia tak nak bagi, sebutir pun tak nak bagi. Ya, kerana orang Quraisy pernah menyiksa Nabi, pernah memerangi Nabi. Jadi dia tak nak bagi langsung. Ya, dia tak nak jual. Bukan orang tu nak free, dia nak jual. Ya, tapi dia tak nak jual. Ya. Okey tuan-tuan, ya, sebab tuan-tuan pun tak, setakat ni ada soalan silakan. Ada apa nak tanya tuan-tuan? Jangan biarkan Ustaz bersendirian. Ya.
Hajar Zainab ada apa? Ya, silakan. Ya. Ayat surah An-Nur ayat 22 tu. Saya tak Ya. berapa clear lah maksud ayat tu. Dia kena Maknanya tengok tafsiran dia. Kena tengok tafsiran lah. Kita tak cerita panjang. Cuma nak bagi tahu, ya, perintah daripada Allah suruh kita memaafkan lah. Tapi perkara yang boleh dimaafkan, ya, perkara yang tak boleh dimaafkan tak boleh lah. Ya, tu kalau tengok balik dia punya ayat tu, wal ya'fu, itu yang pertama. Waw dan lam hendaklah ya'fu mereka, ya. Ini secara umum kepada umat Islam. Allah perintah umat Islam ni mesti memaafkan. Tapi memaafkan ni perkara yang boleh dimaafkan. Terutamanya yang melibatkan peribadi. Macam Ustaz sebut tadi kan, apa Ustaz sebut? Kalau dia ambil barang kita, tak apalah sebab benda tu private property. Bila private property, kita ada full ownership. Bila kita ada full ownership, kita maafkan je lah. Ya, dia lebih-lebih lagi dia pun, ya, datang minta maaf, dia kata saya dah buat salah, dia mengaku. Ya, kita maafkan. Tu tak apa. Tapi kalau yang dia ambil itu ialah aset negara, tu tak boleh. Kita kena bawa mahkamah. Ya, kita kena bawa mahkamah lah. Apa sebab dia curi, itu cerita kemudian. Ya, jadi kalau kita maafkan lebih baik. Itu dalam konteks umum, hubungan sesama manusia. Dalam konteks negara tak boleh. Ya, jadi yang disuruh maafkan ni apa saja yang boleh kita maafkan, maafkan. Ya, dengan syarat dia bukan hak negara. Ya, kemudian wal yasfahu. Ya, dan hendaklah, ya, mereka yakni umat Islam ini berlapang dada. Ya, berfikiran terbuka, kena lapang dada lah. Ya, lapang dada tu maknanya jangan strict sangat kan kadang. Ya, kita ni ada benda-benda tertentu yang kadang-kadang kita boleh lebih kurang. Ya, contoh kita katakan, ya, waktu berjabat lah. Ya, kadang waktu berjabat kan kita kata kita datang tu dah memanglah, ya, by right memanglah pukul 12.45 tu dah tutup lah, pejabat dah tutup. Tapi kita tengok orang tu datang jauh kan, datang daripada jauh, ya, dia kata minta tolong dan cik, kami datang daripada jauh. Dia kata nanti pukul 2 datang balik. Ya, kita tengok orang tu pun, ya, kita tahu dia orang susah. Ya, dia datang, ya. Jam dah pukul 12.43 contoh, 2 minit lagi nak habis. Kita kata ni tak boleh, tak boleh, ni pejabat nak tutup. Pukul 2 nanti datang, ya. Pukul 2 nak datang tu kita tahu. Dia pun kita tak tahu datang naik apa. Menumpang orang ke apa ke, kan? Janganlah strict sangat. Ya, jadi berlapang dada lah sikit. Itu contoh yang mudah. Ya, jadi walaupun patutnya kita pergi lunch time tuan-tuan, ya, kita layanlah sekejap. Benda tu tak lama, mungkin 5 minit aja. Ya, kita layan, kita ambil maklum apa semua sebagainya dan dia boleh balik. Ya, mungkin dia menumpang orang. Ya, nak tunggu pukul 2 nanti nak kena cari makan pula, ya, dia pula datang dengan anak kecil apa semua. Jadi kita sebagai manusia ni kena banyak consideration. Kena banyak berlapang dada, ya, walaupun waktu tu waktu kita. Ya, 12.45 sampai 1.45 kita boleh pergi makan, boleh berehat. Ya, tapi kita ambil sikit masa 5 minit, bukan lama pun, tak sampai 10 minit. Ya, kita clear kan, ya, dan Allah bantu kita pula urusan kita nanti. Ya, tu antara contoh, ya, wal yasfahu, daklah mereka berlapang dada. Jangan terlalu strict sangat dalam hal-hal tertentu. Ya, kadang-kadang kita, ya, dalam kalau di universiti tu selalulah, ya, kita jaga exam, ya. Jadi bila pensyarah jaga exam, kadang-kadang ada student yang dia lambat datang, dia lambat sikit. Dia mungkin lambat 10 minit kita kata. Ya, jadi bila cukup masa, ya, kita kata minta tolonglah ustaz, ya, saya datang lambat tadi. Kita pun nampak dia datang lambat. Minta tolong, bagi 5 minit je, 5 minit. Ya, sebab saya ada benda-benda yang saya tak sempat nak jawab. Bagilah. Kita kata jangan strict sangat. Tak boleh. Kita on time, jangan dia tu. Ya, manusia ni kadang strict tak kena tempat. Ada benda yang kita boleh berlapang dada je. Ya, macam tu maksud dia. Dan Allah kata ala tuhibuna, ya, tidakkah kamu suka untuk Allah ampunkan kamu? Ya, maknanya tuan-tuan, bila kita berlapang dada, bila kita memaafkan orang, ya, mudah-mudahan Allah ampunkan kita pula. Dia konsekuen daripada Allah ampun. Tuan-tuan, Ustaz tanya apa Hajar Zainab? Bila Allah ampun dosa kita, apa kesan pada kita? Apa kesan, apa benda, benefit yang kita boleh dapat nanti? Bila Allah ampun dosa, apa dia? Bagi satu. Ketenangan hati. Ya, mungkin ketenangan hati. Lagi lain pada tu. Bagi yang besar lagi. Apa lagi? Tenang hati, rezeki berkat tu memang jawapan-jawapan. Yakin masuk syurga lah Ustaz. Apa dia? Yakin dapat masuk syurga.
Yalah, sebab bila Allah dah ampun, tuan-tuan, benda besar yang kita nak daripada Allah ni ialah ampun dosa. Ya, doa yang paling Nabi banyak baca doa apa Kak Mariatun? Doa apa yang Nabi paling banyak baca? Tuan-tuan, doa yang paling Nabi banyak baca doa apa? Apa bunyi doa tu? Paling banyak Nabi Allahumma baca. inni as'aluka ilman. Itu waktu subuh pagi. Yang paling banyak Nabi baca. Itu betul, doa tu pun betul. Doa yang paling simple. Habis kan? Habiskan doa tu. Kalau Rabbana fid dunya hasanah habis kan lah. Wafil wa akhirati fil hasanah akhirati wa qina hasanatan wa azabannar. qina azabannar. Fokus dia kat mana? Fokus apa ni Quran ayat tu. Ada 3 benda tuan-tuan minta. Tuan-tuan kena faham lah apa yang tuan-tuan minta kan. Ya, fokus dia kat mana tuan-tuan? 3 tu, kat mana fokus dia? Haji Akhirat. Mat Syah. Ya. Yalah, fokus dia apa? Fokus dia ada 3 benda. Ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang paling penting apa kat situ tuan-tuan? Last sekali. Waqina azaban. Apa makna waqina azabannar tu? Tuan-tuan baca tiap-tiap hari. Dihindarkan daripada Ya, selamatkan. Diselamatkan. neraka. Ya, diselamatkan daripada azab neraka tuan-tuan. Ya, tu azab lah. Sekarang ni Allah ampun dosa. Ampun dosa tu makna apa tuan-tuan? Ampun dosa lepas pada azab. Ya, sebab tu doa tu ya diminta ketika bila kita minta kita kena tahu ya, memanglah kita minta di dunia baik, ya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, ya tuan-tuan kena faham makna doa. Ya, bila kita tak faham makna doa, kita tak tahu apa yang kita minta. Sayang tuan-tuan. Ya, doa tak mesti panjang. Doa tak mesti lama, ya. Tetapi doa yang kita faham apa yang kita minta. Ya, sebab kita nak minta dengan Allah, kita kena tahu lah apa kita minta. Takkan kita main apa sondol je, tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan kena nak tahu. Ya, jadi bila kita tahu, ya, yang pertama kita minta di dunia ni kebaikan, semua kebaikan. Tadilah tenang hati, ya, dapat cucu elok, baik, ya, suami isteri apa semua tu memang kebaikan di dunia lah. Betul lah tu. Ya, tapi ada benda yang tuan-tuan kadang lupa, ya, ilmu yang bermanfaat tadilah. Yang Kak Mariatun baca tadi, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an tu baca selepas solat subuh. Ya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon padamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilman nafi'an. Ya, jadi kemudian apa kita panggil, ya, warizqan, ya, warizqan apa kita panggil thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutakabbalan, dan amalan yang Allah terima, ya. Tu benda-benda baiklah kita minta. Ya, ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang kita selalu minta harta tapi jarang minta ilmu. Ya, jarang minta ilmu. Ustaz, jarang dengar orang minta ilmu yang bermanfaat, jarang. Ya, dia kata anak ni biarlah rajin belajar, pandai lulus periksa, ya. Jadi apa ni, itu boleh tuan-tuan, ya, tapi ilmu yang bermanfaat tu termasuk ilmu agama lah. Ilmu dunia pun boleh lah, ya. Tapi ilmu agama tu kurang kita minta tuan-tuan. Jadi Ustaz rasa jarang kita minta ilmu agama ni. Ya Allah, aku nak pandai bahasa Arab. Cuba tuan-tuan minta. Ya Allah, ya, Quran ni dalam bahasa Arab. Kalau tak pandai bahasa Arab, tak faham Quran. Aku nak pandai, ya Allah. Mudahkan aku belajar. Mudahkan aku faham Quran. Mudahkan aku faham hadis. Tuan-tuan kena minta. Bila tuan-tuan bila minta, baru Allah bagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak minta, ya, tuan-tuan main tendang-tendang bola je, tak masuk pintu gol, macam mana? Ya, kadang-kadang dribble dah bagus dah bola tu, ya, dikelicik bola sana sini dah cantik dah. Bila masuk pintu gol, ya, dia tak, ya, dia punya finishing tu tuan-tuan. Finishing tu memang poor. Bila finishing poor tuan-tuan, memang poor. Memang poor tuan-tuan, ya. Kita rich, ya, dengan property tapi kita poor finishing. Sayang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya, dalam dunia ni antaranya benda kita minta ilman nafi'an. Sebab tu subuh-subuh tu, lepas subuh, ya, ya Allah aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Especially ilmu agama lah tuan-tuan, ya. Dan of course, ya, ilmu agama tu berkait dengan ilmu dunia juga. Ya. Kemudian apa? Ya, kemudian rizqan, ya, thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik, ya. Tak payah tambah rezeki yang berkat, rezeki yang luas. Sebab rezeki yang baik tu dah maksud semua tu tuan-tuan. Sebab tu kita guna perkataan yang Nabi guna. Itu yang terbaik. Ya. Jadi rizqan,
rizqan apa ni thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Sebab kita tak nak buat amal banyak, sedekah banyak, ya, zakat banyak, buat baik banyak, solat semua sebagainya, tiba-tiba Allah tak terima. Oh, tu sedih lah. Sangat sedih tuan-tuan. Very sad. Kalau amalan tu kita tidak dikabul oleh Allah. Jadi 3 benda tu. Itulah hasanah di dunia tuan-tuan. Tetapi hasanah di dunia dia akan bawa pada akhirat. Sebab kalau ilmu kita bermanfaat, untung. Ya, kalau rezeki kita baik, untung tuan-tuan. Ya, kita boleh, ya, sebab kalau rezeki kita rezeki haram, tuan-tuan keluar zakat pun tak dapat pahala. Ya, tuan-tuan keluar zakat tak dapat pahala. Tuan-tuan buat sedekah pun bimbang takut tak dapat pahala juga. Kerana harta tu harta yang tidak apa yang kata, ya, harta yang tidak patuh syarak. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh, ya. Harta tak patuh syarak, tuan-tuan tak payah keluar zakat. Pasal harta tu pun dah tak sah untuk dimiliki. Ya, jadi oleh kerana itu kita make sure walaupun sikit pendapatan kita tak apa. Ya, yang penting, ya, dia thayyiban, dia baik. Dan amalan walaupun sikit tapi Allah terima. Ya, dan dia berkait dengan akhirat juga. Dan yang paling penting di ayat tu, ya, tu ayat 201 tu tuan-tuan. Surah Al-Baqarah, tuan-tuan boleh salin surah Al-Baqarah surah 2 ayat yang ke-201, ya, Rabbana atina itulah. Ya, hujung sekali waqina azabannar, dan selamatkan kami daripada azab neraka. Maknanya bila kita nak minta Allah selamatkan daripada azab neraka, kita minta Allah ampun dosa lah tu. Ya, indirectly kita minta Allah ampunkan dosa. Ya, jadi bila Allah ampun dosa barulah kita selamat daripada azab neraka tuan-tuan, ya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok balik, ya, dalam surah An-Nur ni disebut, ya, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka berlapang dada. Ya, tidakkah kamu suka Allah mengampunkan kamu? Maknanya tu dia punya end result dia tu. Ya, dengan sebab kita maafkan orang, dengan sebab kita berlapang dada, kita macam tadilah, ya. 12.45 patutnya tutup kedai, tak tutup lagi. Kita bagi lagi, ya, bagi fleksibel sikit, bagilah. Ada orang datang jauh-jauh, kita layan lah tuan-tuan. 5 minit, 10 minit tak apa. Dia kata kalau, ya, awak tahu tak awak telah melambatkan saya daripada makan tengah hari, tak payahlah. Tak payahlah berkira sangat tuan-tuan, ya. Nanti Allah bagi yang jauh lebih baik pada tu. Antaranya ialah Allah ampunkan dosa. Dengan sebab kita maaf, dengan sebab kita lapang dada, Allah ampunkan dosa. Kamu tak suka ke? Tengok Allah tanya. Ala tuhibbun? Tidakkah kamu suka ayaghfirallahu lakum? Ya, supaya Allah ampunkan kamu. Dan ketahuilah Allah itu Ghafur dan Rahim. Siapa yang dapat Allah ampun dosa dan Allah rahmat ni? Orang yang memaafkan. Tuan-tuan, ayat ni dia ada apa kita panggil, dia ada cause and effect dia. Ya, cause dia apa tuan-tuan? Cause dia ialah apa kita kena buat? Kita kena maafkan orang, suka maafkan. Dan kita kena berlapang dada, tak ambil kira sangat, jangan strict sangat. Ya, Allah ampun dosa. Ya, dan ketahuilah Allah itu Maha Pengampun. Tapi siapa yang layak diampunkan? Orang yang suka memaafkan dan orang yang suka berlapang dada. Ya, kalau dia tak layak diampunkan, ada satu lagi, Allah ini Rahim. Allah ini Maha belas kasihan, Maha rahmat. Akhirnya Allah ampunkan juga tuan-tuan. Walaupun asalnya dia tidak layak. Itulah ayat dia tuan-tuan. Itu cerita dia. Tuan-tuan kena tengok ayat tu dalam bentuk cause and effect. Tuan-tuan buat ni, tuan-tuan dapat. Apa aja Zainab? Okey, boleh dapat? Faham Ustaz. Terima kasih. Okey. Ya, sama. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang lain, ya, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ya, sifat kasih sayang Nabi tu. Ya, ada 2 contoh telah diberi. Yang pertama, ya, contoh tentang tak bunuh orang kafir. Ya, kerana orang kafir itu tak jahat. Tuan-tuan, orang kafir yang tak jahat, ya, kita jangan buat jahat pada dia. Tak boleh tuan-tuan. Ya, sebab dia tak jahat. Ya, nanti tuan-tuan tengok, kita akan tengok di hujung ni, ya. Sebab apa, ya? Terutamanya ayat tu, tapi tak tahulah sempat ke tidak, ya. Tapi kita boleh baca ayat tu nanti. Okey, ada apa? Silakan tuan-tuan, ya. Haji Jamal, ada apa Haji Jamal? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya Kak Masyidah. Silakan. Ustaz, kita selalu cakap kita ni nobody is perfect kan, the world semua kan. Ya. Tapi bolehkah kita cakap Rasul, sebab kita dah belajar banyak akhlak Rasul ni, bolehkah kita cakap that mean he is very perfect? Memang. Sebab tu Ustaz selalu sebut, mungkin Kak Masyidah tak perasan, Nabi Muhammad ni insan kamil. In Arabic kita panggil dia Nabi Muhammad ni insan maknanya human lah. Ya, human being, human, ya, manusia. Kamil, apa makna kamil? Kamil tu makna sempurna. Nabi lah, ya, Mr. Perfect. Seorang Nabi. saja yang sempurna lah Ustaz, that mean in the whole world. Betul Nabi tak? seorang je. Betul. Nabi seorang saja.
Ya, okey. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Maknanya tuan-tuan, memang Nabi, sebab tu Nabi ni kita punya example tuan-tuan. Sama ada kita sebagai isteri ke, sebagai suami ke, sebagai jiran ke, sebagai mertua ke, sebagai apa pun, Nabi itulah contoh teladan. Ya, seperti mana Quran sebut kan? Ya, adalah pada diri Nabi itu contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun Mana kita hasanah. tahu Ustaz, mungkin ada orang juga yang almost perfect ke agaknya tak ada ke Ustaz? Mungkin kalau ada Abu Bakar lah. Abu Bakar is the best person lah. Abu Bakar, Umar, ya. Maknanya yang hidup zaman Nabi. Zaman lain tak boleh lawan. Sebab sahabat Nabi memang the best lah. Sebab dalam hadis Nabi kata, kurun yang terbaik, zaman yang terbaik adalah zaman aku. Kemudian orang yang datang selepas tu, the next generation. And then the next generation. Yeah? And after that. Jadi maksudnya, hadis itu sudah confirmkan bahawasanya orang yang terbaik selepas Nabi adalah para sahabat Nabi. Para sahabat yang paling tinggi ranking siapa? Abu Bakar. Memang Abu Bakar. Ya, kalau kita nak kata ada orang yang menghampiri pun, yang itulah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, memang mereka. Ya, memang mereka. Orang lain tak boleh lawan. Walaupun mereka hidup pada zaman sahabat contoh, ya, dia tak pernah jumpa Nabi. Ya, dia tak pernah jumpa Nabi. Dia tak boleh lawan dengan para sahabat. Sebab para sahabat ni, ya, sebab tu Nabi sebut, jangan cela para sahabat. Ya, okey, Ustaz bagi satu cerita kat Mas Cita. Ya, Khalid bin Al-Walid, dia sahabat Nabi. Tapi dia masuk Islam lambat. Ya, dalam perang Uhud dia datang lawan Nabi, ya, dan dia bunuh sahabat Nabi. Ya, ada 70 sahabat Nabi kena bunuh, sebahagian yang bunuh tu Khalid yang bunuh sebab dia adalah pasukan berkuda yang naik atas bukit Uhud tu, ya, atas bukit pemanah tu, dia bunuh orang kat sebelah atas dan bawah. Dia memang hebatlah, ya. Tapi macam tadilah masuk Islam lambat. Dia masuk Islam selepas Nabi hijrah ke Madinah. Tahun yang ke-8 tu, ya. Tahun yang ke-8 Nabi hijrah, ya. Tahun yang ke-8 tu baru masuk Islam. Masa di Mekah tak masuk Islam, ya. Satu hari, nak ceritanya, satu hari, ini dalam hadis yang sahih, ya. Satu hari Khalid dia ada bertengkar dengan Abdurrahman bin Auf. Dia bertengkar lah, ya. Adalah isu-isu tertentu, ya. Terutamanya dalam bab yang berkaitan dengan ketenteraan lah, ya. Dan ada benda-benda lain lah, ya. Isu-isu yang tak disebut secara detail, tetapi, ya, Abdurrahman bagi pandangan, Khalid pun bagi pandangan, ya. Jadi pandangan Abdurrahman tu dicela oleh Khalid. Bukan pandangan dia saja, Abdurrahman tu pun. Kerana Abdurrahman daripada Bani Zuhrah. Okey, ni kena faham dia punya kabilah pula. Abdurrahman bin Auf dia pada Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ni keluarga mak Nabi. Ya, tak boleh lawan lah Nabi. Nabi Bani Hashim lagi tinggi. Ya. Khalid bin Al-Walid Bani Makhzum pun hebat juga. Jadi oleh kerana Khalid Bani Makhzum, dia cela Abdurrahman. Dia cela tu peribadi tau, peribadi. Bukan pandangan, pandangan satu hal, ya, ini peribadi. Jadi cerita tu sampai ke Nabi. Nabi kata jangan kamu cela para sahabat aku. Ya, hendaklah orang yang masuk Islam lebih dahulu dimuliakan. Dan jangan orang yang masuk Islam kemudian. Masuk Islam kemudian tu maknanya setelah hijrah apa semua baru masuk Islam. Ya. Kalau kamu, ya, kalau kamu sumbang emas, ya, yang banyak sekalipun, ya, sebesar Bukit Uhud, ya, tak boleh banding dengan Abdurrahman tu. Abdurrahman yang sumbang, ya, satu apa kita panggil, ya, satu bekas lah, ya, macam satu cupak. Dia bagi satu cupak, kau bagi satu bukit Uhud tu, tak boleh lawan. Itu Khalid bin Al-Walid tau. Khalid bin Al-Walid ni hidup zaman Nabi, dia sahabat juga. Tapi dia sahabat yang masuk Islam kemudian. Ya, yang awal-awal siapa? 10 tu lah. Abdurrahman, tadi Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdurrahman. Maknanya kat situ pun kita dah tahu sahabat yang terbaik. Itu zaman Nabi tu pun dah ada kategori dah. Orang yang masuk Islam dulu, as-sabiqun, dan orang yang datang kemudian. Itulah. Ya, tuan-tuan, kalau kita boleh sebut, sahabat ni kalau kita tak tahu tak payah cerita panjang. Ya, kalau kita dengar kan orang kata Aisyah ni macam ni perangai dia, cemburu kuat, ya, kemudian bergaduh dengan apa semua sebab. Kalau kita tak tahu baik diam. Ya, memang ada tak kes-kes macam tu? Memang ada, tuan-tuan. Ya, dia pecahkan pinggan pun ada. Aisyah, ya. Ketika Nabi bersama dengan dia, maknanya Nabi punya giliran di rumah Aisyah, tiba-tiba, ya, satu riwayat kata Maimunah. Ya, ada yang kata Sofiyah. Dia buat makanan, dia hantar ke rumah Nabi. Sedangkan hari tersebut adalah giliran Aisyah. Ya, jadi bila ada orang bawa, hamba dia bawa, ya, sampai kepada Aisyah, ya, Aisyah macam tepis pinggan tu, ya, entah macam mana pinggan tu di tepi jatuh, ya, pecah. Ya, makanan tu tak boleh makan.
Ya, tapi Nabi tak marah lah. Ya, tapi cuma Nabi tak puas hati lah. Ya, Nabi tegur dia. Jadi dia pun minta maaf pada Nabi, ya, dia kutip balik dan dia dikatakan dia pergi minta maaf kepada isteri tadi, ya. Tapi di situ ada juga kesilapan isteri tadi. Sebab apa? Masa Nabi, ya, berada di rumah Aisyah, ya, masa tu dia nak bagi pula, ya. Patutnya janganlah bagi waktu tu. Ada orang kata mungkin dia masak lebih. Ya, Nabi kan ajar kita kalau masak lebih kan kita boleh bagi kat orang. Betul lah bagi kat orang. Dia masalahnya orang tu adalah dia punya apa? Dia punya madu dia macam mana? Jadi maknanya dalam bab tadi itu memang ya, isteri Nabi pun manusia biasa sebab dia bukan insan kamil. Siapa insan kamil? Rasulullah seorang aja. Itu cerita dia. Boleh tuan-tuan? Ada lain silakan. Ada apa soalan? Tuan-tuan, ya, ada apa? Syarin, ada apa Syarin? Ya, orang lain diam ni. Syarin biasa ada benda-benda dia nak tanya. Dekat chat Ustaz. Macam mana? Dekat chat. Apa soalan dia? Tak ada soalan. Apa macam kisah sahabat yang Nabi kata ahli syurga. Amalan dia, ya, selain memaafkan orang sebelum tidur, ya, tak ada pula kata sebelum tidur. Maafkan orang ni bila-bila masa je tuan-tuan. Yang kata sebelum tidur ni ahli motivasi tuan-tuan. Ya, sebelum kita tidur hari tu, ya, maka kita maafkan semua orang. Dia tak mesti masa tu, ya, bila-bila masa saja. Macam, ya, kalau Ustaz boleh kaitkan dengan, ya, orang selalu sebut solat apa taubat contoh, ya. Solat taubat ni mesti ada satu masa tertentu tak? Ya, ambil pada hadis Sayyidina Abu Bakar, ya, dia buat salah, ya, bila seseorang tu buat salah, buat silap, dia istighfar, minta ampun pada Allah, ya, dia ambil wuduk dan dia solat 2 rakaat, ya. Kalau adalah istilah solat sunat taubat, itulah yang namanya solat sunat taubat. Perlu tak tunggu sampai malam ke waktu-waktu tu tak? Ya, mana immediately saja. Kalau kita ada akses kepada wuduk, maknanya pada masa tu kita boleh berwuduk, ya, ambil wuduk, ya. Jadi kita terus saja apa ni minta ampun kepada Allah, tak payah tunggu malam, ya. Jadi maknanya kenapa kita kena tunggu sebelum tidur saja, ya, waktu bila-bila lah. Sama juga orang Melayu suka minta maaf ataupun memaafkan orang tunggu hari raya. Sedangkan yang terbaik waktu bulan Ramadan. Ya, macam tadi kita katakan, nak buat rumah terbuka patutnya bulan Ramadan sebab pahala besar. Pahala menyediakan makanan untuk orang berbuka kan lagi besar daripada pahala menyediakan makan untuk orang berhari raya. Walaupun nak buat majlis hari raya, buatlah. Tapi pasal apa bulan Ramadan tak buat? Macam tu cerita dia. Jadi patutnya bulan Ramadan tu lah yang kita sumbang banyak kan? Sebab pahalanya besar. Jadi kalau kita boleh memaafkan orang pada bulan Ramadan, lagi besar pahalanya. Ya, sebab diganda pada bulan Ramadan. Bulan Syawal boleh minta maaf? Boleh. Tetapi pasal apa tunggu bulan Syawal? Tu isu-isu, ya, procrastination. Mana jangan tangguh. Ya, jangan tangguh tuan-tuan. Ada peluang terus saja. Ya, jangan buang-buang masa. Ada peluang, masa sihat, ya, masa kita masih, ya, diberikan kesihatan oleh Allah, buat. Ya, jangan tunggu sampai apa kita panggil, ya, sampai apa ni sudah terlalu lewat, ya, untuk apa ni bertaubat ataupun memberi maaf. Okey, ada lain silakan. Tuan-tuan ada apa? Tuan-tuan, ada ramai ni, ya. Silakan. Terima kasih Ustaz, tak ada. Ya, sama. Tak ada, ya. Okey, ya. Tuan-tuan tak ada. Ustaz, kalau tuan-tuan tak ada soalan tak apa, tapi takut tuan-tuan tak faham. Macam apa ni ajar Zainab tadi. Dia tak faham, dia tanya, ya. Jadi kan clear tu, ya. Tuan-tuan kena macam tu sebab kita kuliah setiap minggu tuan-tuan, ya. Ustaz nak kalau boleh tuan-tuan faham, ya. Sebab bila kita faham baru kita boleh apply dalam kehidupan seharian. If you do not understand tuan-tuan, macam mana kita nak apply? Kita kata boleh kot. Boleh kot tu tak nak tuan-tuan. Ya, kita nak kena tahu betul-betul. Okey, ya. Jadi cerita Sumamah tadi. Sumamah, ya, bukan Samamah, ya, Sumamah. Sumamah bin Usal, Ustaz dah sebut tadi, dia kena tangkap. Ya, jadi berapa hari dia ditangkap di Madinah tadi tuan-tuan? Berapa hari dia kena lock up kat Madinah tadi? Ingat tak? Berapa hari tadi? Kena lock up tadi, Sumamah bin Usal. Baru cerita tadi. Berapa hari tuan-tuan? Kena tangkap. Dan Nabi dakwah pada dia berapa hari? 3 hari Ustaz. 3 hari Ustaz. Ya, 3 hari tu Nabi dakwah, dia tak nak masuk Islam. Dia balik kan? Bila dia balik, dalam perjalanan nak balik ke Yamamah tu, masa tu dia naik unta kan? Jadi bila kita naik unta ni, ya, ataupun naik kenderaan kan kita mikir, macam kita driving kan? Especially kalau kita seorang-seorang, kita mikir, ada benda-benda, dapat idea-idea kadang-kadang. Kita kata betul juga, pasal apa aku tak masuk Islam?
patutnya masuk Islam. Ya, Nabi dah offer dah, pasal apa aku sombong sangat. Sedangkan Nabi ni orang baik, ya. Orang dok kata Nabi ni jahat, sahabat jahat, tak nampak pun. Ya, masa dia di Madinah dia nampak elok. Jadi dia pun menyesal, dia pun balik ke Madinah masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia balik ke Yamamah, maka dia buat satu polisi tak nak jual walaupun satu butir gandum kepada orang Quraisy. Ya, sehinggalah orang Quraisy itu minta izin daripada Nabi. Kalau mereka minta izin daripada Nabi, Nabi benarkan, barulah Sumamah akan ekspor gandum tu ke Mekah. Ya. Jadi dia perintahkan penduduk di sana, maknanya orang-orang dia lah, untuk tidak jual. Orang Quraisy mengeluh. Jadi mereka pun buat surat mengadu kepada Nabi. Jadi yang mengadu tu ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni gubernur Mekah. Jadi dialah yang bagi tahu kepada Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, dia panggil Muhammad sebab tak masuk Islam lagi masa tu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka memerintahkan orang lain supaya menyambung silaturahim. Memang dia pun mengaku, Nabi suka menyambung silaturahim, bukan memutuskan. Setelah itu Nabi mengirim surat kepada Sumamah supaya Sumamah mengagihkan hasil gandumnya kepada penduduk Mekah. Jadi mana? Cuba kita tengok paragraf bawah tu. Sebenarnya kalau Nabi hendak, baginda boleh membalas perlakuan orang kafir Quraisy. Masa Nabi kat Mekah dulu, apa yang mereka tak buat? Apa orang Mekah buat pada Nabi, tuan-tuan? Dari segi fizikal, personally lah, apa mereka buat pada Nabi? Salah satunya apa mereka buat pada Nabi? Haji Mat Syah. Orang Mekah buat apa ke Nabi? Fizikal Nabi, fizikal. Apa mereka buat? Cuba bagi satu contoh. Haji Mat Syah. Dia nak dia nak pulau Nabi. Pulau tu ni fizikal lagi, fizikal. Kat badan Nabi, apa mereka buat kat badan Nabi? Orang kafir, apa dia buat? Tak ingat. Baling sampah kan Ustaz? Baling. Sampah, kan. Dia pijat tengkok Nabi masa sujud, dan juga dia ambil kain tu jerat tengkok Nabi. Jadi itulah tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan, antaranya Nabi dicekik, tuan-tuan. Pulau tu besar sangat, tuan-tuan. Pulau tu kepada the whole family dia. Ini yang fizikal Nabi personally. Nabi tengah solat, Nabi tengah qiyam tu makna berdiri baca Fatihah tu, baca surah. Dia jerut Nabi punya leher dengan apa, tuan-tuan? Dengan kain serban, kain selendang. Sebab kain tu bukan serban aja. Kain tu dia multi purpose. Kain tu boleh jadi selendang, boleh jadi selimut, boleh jadi hamparan, boleh, dia multi purpose, tuan-tuan. Banyak kali kita sebut ni, tuan-tuan jangan lupa. Dia cekik Nabi. Antaranya tadi Datuk dah sebut, dia letak kaki dia dekat tengkuk Nabi, ketika Nabi sujud. Apa lagi benda-benda lain, tuan-tuan? Ustaz boleh bagi tahu tapi nanti tuan-tuan tak ingat. Itu yang Ustaz selalu ulang-ulang supaya tuan-tuan ingat. Haji Asy'ari, lain lagi apa benda dia buat, tuan? Apa Haji? Dia letak najis. Letak najis, okey. Lain apa lagi, tuan-tuan? Apa lagi orang buat pada fizikal Nabi, fizikal? Apa lagi, tuan-tuan? Other than that, cekik, pijak. Apa lagi, tuan-tuan? Ada satu lagi simple benda yang orang buat kat Nabi. Nabi diludah oleh menantu dia, Qutaibah. Tu dia, tuan-tuan. Nabi diludah. Nabi kena ludah, tuan-tuan. Oleh menantu dia. Menantu dia ialah Utaibah. Jadi Utaibah ni adalah anak Abu Lahab. Anak nombor 2 Abu Lahab. Menantu Nabi, tuan-tuan. Menantu Nabi. Tapi masa dia jadi menantu, masa dia masih kahwin dengan anak Nabi, Ummu Kulsum, dia tak adalah buat macam tu. Selepas dia ceraikan Ummu Kulsum tu atas perintah bapa dia Abu Lahab, maka dia ludah Nabi. Cuma tak kena. Jadi ludah tu tak tepat. Tak kena pada Nabi. Tapi dia meludah lah. Sehingga Nabi doakan kecelakaan pada dia. Nabi doakan, tuan-tuan. Sedangkan Nabi sayang semua menantu ni. Tapi sebab dia bukan menantu, macam hantu perangai dia. Itu yang Nabi doakan tu. Jadi itu benda-benda yang biasa kita dengar. Tuan-tuan kena ingat lah. Benda-benda macam tu yang orang Mekah buat. Maknanya kalau Nabi nak balas, tuan-tuan, boleh. Tuan-tuan jangan kata Nabi kena baling batu. Nabi kena baling batu tu bukan Mekah. Nabi kena baling batu tu Taif. Tuan-tuan jangan lupa, di Taif. Nanti tuan-tuan kata Nabi kena racun.
Orang Yahudi yang buat, bukan Mekah. Ya, Mekah ni kena cekik, kena ludah, ya, kena pijak tengkuk Nabi. Cuba tuan-tuan tengok paragraf bawah tu, muka surat 374. Kalau Rasul hendak, baginda boleh membalas perlakuan kafir Quraisy. Ya, jadi ya, patutnya Nabi boleh buat. Ketika mereka memulau umat Islam dan mengurung mereka di tempat yang bernama Syi'ab Abi Talib. Maknanya orang Islam pada masa itu, termasuklah keluarga Abu Talib, Bani Hashim, mereka kena boikot dan mereka duduk ya di satu tempat di kawasan perumahan Abu Talib tu, dipanggil Syi'ab Abi Talib. Ya, macam dia punya settlement lah kat situ, ya. Jadi keputusan Sumamah bin Usal untuk tidak mengirimkan gandum kepada orang Quraisy jadi tidak mendapat persetujuan Nabi. Nabi tak setuju. Nabi kata tak boleh buat macam tu. Ini menunjukkan bahawa kasih sayang baginda ya dicurahkan kepada orang-orang musyrik meskipun sebelumnya mereka telah menyakiti Nabi dengan pelbagai perbuatan tadi. Cekik Nabi pakai selendang, ya, pijak tengkuk Nabi. Ya, tuan-tuan dah dengar banyak kali dah tuan-tuan. Ya, cuma tuan-tuan mungkin tak catat jadi tak ingat. Tolong catat. Rasulullah boleh saja membuat mereka kelaparan. Nabi boleh buat. Pasal mereka pun pernah buat Nabi dengan Bani Hashim lapar. Mereka pernah buat. Nabi boleh balas. Tapi Nabi tak balas. Namun kasih sayang Rasul mengalahkan rasa permusuhan dan kemarahan yang ada. Kasih sayang Rasul menolak untuk melakukan balas dendam. Sebaik sahaja Rasul baca surat keluhan daripada kafir Quraisy. Ya, Abu Sufyan hantar surat. Ya, baginda terus mengutus seseorang kepada Sumamah untuk menghentikan pemulauan tadi, kena hantar, kena ekspor gandum, ya. Maka macam tadilah, ya, kalau diteruskan patutnya orang Quraisy akan lemah lah, ya, tak ada makanan dah tuan-tuan, ya. Jadi orang Mekah ni jangan kata gandum tuan-tuan, ya. Orang Mekah ni kurma pun tak ada, sebab kurma Madinah boleh survive lagi, ya. Tetapi kalau gandum, ya, gandum ya memang tak ada, ya, daripada Yamamah lah gandum tu. Jadi orang Quraisy pun boleh lemah, ya, tak ada kemampuan untuk mengganggu dan menyerang umat Islam patutnya, tapi Nabi tak benarkan. Dalam kejadian pembebasan kota Mekah, ya, masa Fatahu Mekah dipanggil. Fatahu Mekah, ya. Kita tak panggil perang, ya. Walaupun dia termasuklah juga Ghazwa sebab Nabi datang bawa tentera, ya, tetapi ada sedikit pertempuran. Ya, dia kata antara orang Mekah, orang-orang muda Mekah dengan Khalid. Sebab Khalid baru masuk Islam masa tu. Jadi bila Khalid masuk Islam, orang muda-muda tengok, apa ni kita punya bos pula masuk Islam. Ya, dia pun kacau Khalid. Adalah, ya, kita kata lawan pedang sikit, adalah yang mati. Tetapi secara umum tidaklah berlaku penyerangan. Sebab itu dipanggil Fatahu Mekah, pembukaan kota Mekah. Rasa kasih sayang Nabi itu nampak jelas, ya. Rasul berjaya menakluki kota Mekah. Abu Sufyan bin Al-Haris. Ini Abu Sufyan lain ni, ya. Ni Syarin dia kenal lah, ya. Abu Sufyan bin Al-Haris, ya. Buka. Abu Sufyan bin Al-Haris, ya. Abu Sufyan bin Al-Haris adalah sepupu Nabi yang muka macam muka Nabi, tuan-tuan. Ya, kita pun dah sebutkan banyak orang muka macam muka Nabi ni, ada 6 orang. Salah seorangnya Abu Sufyan bin Al-Haris. Kalau yang tadi Abu Sufyan yang hantar surat tu Abu Sufyan bin Harbin. Yang hantar surat tadi Gubernur Mekah. Ya, tu Nabi punya bapa mertua lah nanti. Sebab Nabi kahwin dengan anak dia kan. Nabi kahwin dengan anak dia Ramlah. Ya, kalau kita tanya Ramlah binti siapa? Ramlah binti Abu Sufyan lah. Ya, tapi Abu Sufyan yang mana? Abu Sufyan Gubernur. Ya, Abu Sufyan Gubernur tu nama penuhnya Abu Sufyan bin Harbin. Kalau yang Abu Sufyan ni, Abu Sufyan sepupu Nabi. Sebab Abu Sufyan bin Al-Haris ni tuan-tuan, muka surat 375 tu, Al-Haris tu Nabi punya Pak Long. Maknanya abang sulung kepada Abdullah. Abang sulung kepada Abu Talib. Ya, Abu Talib, Abdullah, ya, semua ni. Abbas, Hamzah. Abang sulung mereka namanya Al-Haris. Ya, Al-Haris tu tak masuk Islam. Ya, anak dia Abu Sufyan nanti masuk Islam. Abu Sufyan ni pula muka sebiji macam muka Nabi. Ya, tetapi tak beriman tuan-tuan. Ya, peringkat awal tak nak masuk Islam. Kerana iman ya bukan isu kawan baik ke tak tuan-tuan. Ya. Sebab itu Nabi ni orang Madinah yang lebih suka masuk Islam, lebih ramai masuk Islam berbanding dengan orang Mekah. Orang Mekah kenal Nabi, tahu Nabi cakap benar, ya, tapi mereka tidak membenarkan Nabi. Nabi cakap benar tapi tak dibenarkan, ya, tak diterima sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian dah tahun yang ke-8 baru masuk Islam, tuan-tuan. Ya. Jadi yang pertama Abu Sufyan bin Al-Haris, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah, ya, bin Al-Mughirah, menemuinya dan meminta izin untuk masuk. Jadi mereka ni, ya,
dah masuk Islam di masa Nabi on the way itu, mereka datang. Mereka masuk Islam lah, ya. Itu pun ya secara apa kita panggil, secara tidak sengaja. Dah bertembung tu, akhirnya mereka masuk Islam lah, ya. Tetapi Nabi tak ada ambil peduli sangat. Sebab dulu Nabi dah ajak mereka ni tak mau ambil pot lah, tak masuk Islam. Ya, ni dah hujung-hujung dah baru nak masuk Islam. Jadi Nabi pun buat acuh tak acuh aje. Ya, tapi Nabi terimalah keislaman mereka. Jadi ketika nak masuk ke Mekah, mereka nak follow. Ya, bila nak follow tu, ya, maka Nabi tak benarkan. Dia minta izin, Nabi tak benarkan. Lah peringkat awal macam Nabi tak benarkan. Tapi pada masa pembukaan kota Mekah tu, Ummu Salamah ada. Ya, sebab Nabi kalau travel kan bawa isteri. Ya, kadang Aisyah, Ummu Salamah, ya, dan isteri-isteri yang lain. Jadi kali ini Ummu Salamah. Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, mereka tu, yang 2 orang tadi tu, Abu Sufyan dengan Abdullah bin Abi Umayyah ni, dua-dua tu adalah putera bapa saudaramu dan putera mak saudaramu. Maknanya ni sepupu lah. Dua-dua ni kan sepupu Nabi. Ya, mereka adalah saudara maramu. Nabi jawab, aku tidak perlukan mereka berdua, Nabi kata. Ya, putera bapa saudaraku, ya, maknanya tadi tu si Abu Sufyan tadi, dia telah merendahkan kehormatanku. Dan putera mak saudaraku telah mengatakan kata-kata yang tidak sopan masa aku kat Mekah dulu. Jangan lupa. Sebab Ummu Salamah pun orang Mekah, dia tahu. Dua-dua orang ni, sepupu Nabi ni, dua-dua memang tak guna lah kita kata. Ya, mengatalah, mengumpat, mengecikkan, merendah-rendah macam, ya, macam tak ada harga Nabi ni. Sedangkan mereka ni sepupu. Kemudian Nabi kata, buat apa nak layan? Ya, tapi mereka dah masuk Islam. Ummu Salamah kata, kan mereka tu keluarga. Nabi jawab, aku tak perlukan mereka. Setelah mereka berdua mengetahui sikap Rasul, ya, cerita tu sampai pada kedua-dua mereka tu, Abu Sufyan dia bawa anak kecil dia. Ya, dia bawa anak kecil dan berkata, wallahi, engkau mengizinkan aku masuk ke Mekah atau aku bawa anak ni. Dia bagi ancaman pula. Ya, sama ada Nabi bagi aku masuk Mekah atau aku bawa anak ni bersama aku pergi tak tahu ke mana, kami mati kehausan dan kelaparan dalam perjalanan. Oh, ya, bahasa dia tu. Jadi maknanya, ya, macam merajuk lah. Ya, dia merajuk. Apabila Rasulullah mendengar ucapan Abu Sufyan, baginda menaruh belas kasihan kepada mereka, ya. Kemudian baginda mengizinkan mereka masuk ke kota Mekah dan akhirnya mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam awal lagi, ya. Jadi kalau kita tengok, ya, sebenarnya dah masuk Islam awal sikit lagi. Jadi masa nak masuk kali kedua ke Mekah tu, sebab mereka dah keluar nak masuk balik. Ya, itu yang mereka, ya, seolah-olah macam dah merajuklah dengan Nabi ni, ya. Jadi ketika Rasulullah bersama rombongan meninggalkan Bani Saqif, ya, Bani Saqif ni orang Taif lah atau bukit tu. Ada sebahagian, ya, sahabat meminta Rasulullah supaya doa untuk kehancuran. Sebab Bani Saqif ni bunuh orang Islam ramai. Masa Nabi dakwah pun dia baling batu, ya. Bukan Nabi saja kena baling batu, Zaid bin Harisah yang menemani Nabi pun sama. Jadi mereka minta, ya Rasulullah, doakan kecelakaan pada mereka. Ya, sebab Nabi pun pernah doakan keburukan, ya, kepada kabilah yang membunuh pendakwah Nabi, ya. Ada 80 orang sahabat Nabi kena bunuh. Ya, kerana mereka berdakwah, tak ada bawa pakaian perang, bukan bawa senjata, tiba-tiba di tengah jalan mereka kena ambush. Ya, mereka kena serang dan mereka dibunuh. Jadi Nabi pun doa, ya Allah, berilah hidayah, petunjuk kepada Bani Saqif. Ya, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi, ya, Allahumma hdi Bani Saqif, ya, dan anugerahkanlah kepada mereka. Ya, dan bagilah, ya, hidayah kepada mereka, minta. Jadi Nabi minta hidayah, ya. Suhail bin Amru adalah salah seorang yang menyebarkan propaganda kepada masyarakat untuk membenci dan memusuhi Nabi. Ya, Suhail bin Amru ni masa dia jahat dululah. Ya, akhirnya masuk Islam juga, tuan-tuan. Jadi dia bagi propaganda, ya. Suatu hari Umar bin Al-Khattab berkata, wahai Rasul, izinkan saya congkil gigi kawan ni dan potong lidah dia supaya dia tidak dapat bercakap lagi. Pasal dia ni penyair. Lepas tu dia ni pula pemidato. Jadi kalau dia bercakap memang sakit hati dengar. Memang, ya, dia punya sindiran tu memang sinis sangat. Ya, jadi oleh kerana tu Umar kata, biar aku cabut gigi kawan ni. Congkil gigi dia, kemudian potong lidah dia supaya dia tak boleh bercakap. Nabi menjawab, aku tidak ingin menyiksa tubuhnya. Nanti aku mendapat hukuman yang setimpal daripada Allah. Ya. Jika kelak ada yang mengaku menjadi Nabi, maka semoga dia akan mengambil peranan yang tidak mengecewakanmu. Jadi maknanya Nabi sebut ni bukan makna lepas Nabi tu ada Nabi. Sebab ada orang guna statement ni. Sebab Nabi kata, jika kelak ada yang mengaku menjadi Nabi,
yang mengaku, bukan yang dilantik jadi nabi. Cuba dengar bahasa tu. Yang mengaku maknanya macam Musailamah Al-Kadzab, ya, Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, ya, apa ni, Tulaihah Al-Asadi, ya, tu semua yang mengaku sebagai nabi. Even kalau orang tu mengaku sebagai nabi pun, maka semoga dia akan mengambil peranan yang tidak mengecewakanmu. Maknanya jangan sampai, ya, walaupun ya kononnya dia nabi, maka dia buat suka hati. Tak boleh, tuan-tuan. Ini kan pula kalau nabi betul. Ya. Apa yang dikatakan Rasul benar-benar terjadi. Setelah Rasulullah meninggal, ya, banyak penduduk Mekah yang hendak murtad. Dalam keadaan seperti ini, Suhail tadi. Suhail ni pandai bercakap. Pandai syair, pandai bercakap. Jadi masa dia jahiliah, masa dia kafir dulu, ya, dia kutuk, dia hentam, dia sakiti Nabi. Tapi, ya, cuba tengok. Ketika dia masuk Islam, apa dia buat? Dia berucap di hadapan orang ramai. Diingatkan mereka untuk kembali kepada kebenaran Islam, kebesaran Islam. Sehingga akhirnya mereka mau kembali masuk Islam dan membatalkan keinginan untuk murtad. Maknanya, tuan-tuan, cuba kita bayangkan, ya, kalaulah Nabi benarkan Sayyidina Umar ni congkil gigi kawan tadi tu, potong lidah dia, tuan-tuan, nak cakap macam mana? Sekarang ni, ya, cuba tengok, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia tengok orang murtad, dia bercakap pula, dia berpidato pula. Dan akhirnya orang terima, ya, pandangan dia dan orang tak jadi murtad. Dalam perang Badar, para tawanan perang juga merasakan kasih sayang Nabi. Ya, jadi Nabi suruh apa? Nabi kata, ya, kita kena perlakukan tawanan perang dengan baik. Ya, prisoner of war ni kita tak boleh lempang terkajang dia, tak boleh, tuan-tuan. Ya, cabut kuku dia, ya, potong lidah pun tak boleh. Ya, kita kena layan dia dengan baik. Ya, tuan-tuan dah ingat kan dulu kan masa Taliban tangkap siapa tu? Wartawan British. Ya, jadi wartawan lah, ya, ada apa kita panggil pekerja sosial lah, apa semua sebagainya, ditangkap oleh Taliban dan Taliban layan dengan baik. Dan akhirnya bila mereka kembali ke negara asal, mereka masuk Islam. Ya, sebab dia kata selama ni orang duk cerita Taliban ni macam ni, tak ada pun. Ya, aku kena tangkap. Ya, berapa minggu kena tangkap. Tak ada pun. Ya, dia cabul kehormatan lah. Ya, tak bagi makan lah, bagi makan makanan anjing. Tak ada, tuan-tuan. Ya, Taliban telah menunjukkan contoh yang baik, ya, kepada orang tadi tu, ya, kepada wartawan British tadi. Dan bila dia balik, ya, masuk Islam dia. Dia tak masuk Islam lah masa dekat Afghanistan tu, ya, lepas balik tu masuk Islam. Dia buat pula ceramah pula, tuan-tuan, bagi tahu pada orang macam mana dia dilayan oleh Taliban. Adakah dia dicabul kehormatan? Tak ada. Ya, dia diberi hak sebagai apa kita panggil, sebagai seorang wanita, ya, walaupun, ya, dia ditangkap. Ya, jadi orang duk sebut-sebut tu maknanya bohong aja, tuan-tuan. Sebab dia kata aku kena tangkap bukan sehari dua hari, berminggu. Ya, dan tidak diperlakukan seperti mana selama ni orang duk sangka Taliban buat, Taliban tak buat macam tu. Ya. Mungkin adalah di kalangan mereka yang buat, tapi bukan, ya, bukan semua macam tu, ya. Banyak yang baik, banyak yang patuh pada syarak, tuan-tuan. Okey, ya, itu tawanan tadi. Jadi sesungguhnya aku mengetahui bahawa antara orang-orang Quraisy ada yang ikut perang kerana terpaksa. Ni balik pada cerita tadi, Abul Bahtari tadi dengan Sayyidina Abbas yang terlibat secara terpaksa. Sebenarnya mereka tidak ingin memerangi kita. Oleh sebab itu, sesiapa antara kamu ada yang menemui mereka, jangan bunuh. Selepas perang Badar, Rasulullah memutuskan untuk membebaskan tawanan perang, ya, dengan syarat mereka bayar tebusan. Kita dah tahu dah. Jadi kalau mereka bayar tebusan 1,000 dirham sehingga 4,000 dirham. Dirham ni duit perak. Ya, bukan emas, tuan-tuan, ya. Duit perak. Bayar 1,000, ya, ataupun 4,000 dirham. Meskipun demikian, ya, Rasul memberi keringanan pada orang-orang yang fakir. Kalau orang miskin, ya, mereka hidupnya apa-apa macam Abul Izzah, tuan-tuan, ya, maka dibebaskan. Cuma Abul Izzah ni dia janji dengan Nabi, dia tak nak datang lagi lawan Nabi. Tiba-tiba dalam perang Uhud datang balik. Memang kenalah. Ya, jadi mula-mula, ya, dia dibebaskan. Tapi kemudian nanti, ya, dia sudah datang balik, dia pula bagi motivasi kepada Quraisy lawan Nabi. Memang nak kenalah. Sebab dia telah melanggar janji. Begitu juga Rasulullah menetapkan bahawa setiap tawanan perang yang boleh membaca dan menulis. Jadi siapa yang tak ada duit, yang fakir, dia boleh ajar, ya, budak-budak 10 orang anak-anak orang Islam Madinah, maka dia pun dibebaskan. Para musuh yang menentangnya, ya, dan merendahkan agama Islam tetap mendapat kasih sayang. Suatu hari seorang tawanan perang wanita menghadap Rasul. Rasul pun tanya kepada dia, siapa kamu? Wanita itu jawab, saya puteri Hatim, ya, Hatim Al-Jawad, ya, ataupun Hatim At-Ta'i, kalau tuan-tuan masih ingat. Hatim At-Ta'i, ya. Kalau kita kuliah Nia baru-baru ni, ya, mungkin Datin Lin ingatlah, ya. Ketika
Khalid bin Al-Walid, ya. Nak apa kita panggil? Nak menyerang Tulaihah tu. Ya, jadi sebahagian daripada penduduk Toyik, ya, Toyik tu ialah kabilah dia ni lah, ya, kabilah tadi anak pada Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ni yang kaya raya, ya, bukanlah kaya raya sangat, tetapi dia ada kuda putih, ingat tak? Tuan-tuan, kuda putih tu, ya, yang ada orang datang untuk membeli kuda putih, tiba-tiba kuda putih tu, ya, disembelih oleh Hatim At-Ta'i semata-mata kerana nak layan tetamu. Ya, ada sifat, ya, satu sifat yang Ustaz ajar, ya. Datin Lin, apakah nama sifat tersebut? Sifat melayan tetamu ni dalam bahasa Arab dipanggil apa tu? Sifat layan tetamu, ya. Dan sifat tu dijadikan sebagai nama kedai. Nama kedai, ya. Kedai tu ada dekat Seri Petaling. Ya, ada jual rice pudding. Tuan-tuan ingat tak? Kalau ada tuan-tuan ingat, alhamdulillah. Kalau tak ada tuan-tuan ingat, sedih lah Ustaz. Daifah. Ingat Ustaz, ingat. Ingat kan ada, ya. Ustaz dah sebut dah, ya. Apa nama kedai tu? Ulang balik tadi. Apa kat Norai ni? Daifah. Daifah. Diafah. Diafah tu balik. Diafah, ya. Dot ya alif, ya. Tulis balik. Dot ya alif, fa tak marbutah. Diafah. Ad-Diafah. Ad-Diafah tu nama restoran. Tak tahu ada lagi ke tak? Tuan-tuan yang baru-baru ni ada ikut kelas Nia, ya. Khulafaur Rasyidin ada cerita. Ya, cerita, ya, Ad-Diafah tu adalah sifat melayan tetamu orang-orang Arab Badui lah, orang Arab Badui. Ya, macam tadi Hatim At-Ta'i ataupun Hatim Al-Jawad. Al-Jawad, Jawad tu adalah istilah untuk orang mulia kerana mereka ni pemurah. Ya, Al-Jawad ni ini ciri-ciri orang Arab Badui, tuan-tuan. Dia duduk tengah padang pasir, tak ada makanan, ya, kadang-kadang ada tetamu datang. Bila ada tetamu datang, apa mereka buat? Ya, mereka tak ada makanan. Mereka sembelih apa yang ada pada mereka. Termasuklah kuda putih tadi. Ya, kuda tu mahal harganya. Dia sembelih kuda tu, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil lah maklumat ni, tuan-tuan. Ni memang cerita masyhur. Dia bukan dalam hadis, tuan-tuan, ya. Tetapi cerita ni masyhur di kalangan masyarakat Arab. Ya. Dan orang kenal anak dia. Anak-anak dia masuk Islam. Hatim At-Ta'i itu zaman jahiliah. Dia tak sempat masuk Islam. Ya, tapi dia orang baik. Ya. Dan anak dia masuk Islam. Salah seorang anak dia namanya ialah Adi bin Hatim. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat, Adi bin Hatim ni dia datang jumpa Nabi. Adi bin Hatim ni agama apa, Kak Mariatun? Agama apa? Dia masa datang jumpa Nabi, dia macam mana penampilan dia? Ingat tak? Tak ingat Ustaz. Adi bin Hatim, anak pada tadi. Ya, anak pada Hatim At-Ta'i yang baik tadi. Agama apa dia, tuan-tuan? Syirin, agama apa? Kristian. Dia pakai salib. Dia pakai salib. Tuan-tuan. Dia orang Nasrani, tuan-tuan. Orang Nasrani pakai salib. Kemudian Nabi cakap, orang-orang Nasrani menjadikan padri mereka sebagai Tuhan. Ya, Ustaz dah ulang 3-4 kali cerita ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ingat, salinlah. Ya, tuan-tuan catatlah sikit. Ya, nama dia Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim. Yang kita cerita yang pemurah tadi tu bapa dia, Hatim At-Ta'i. Ya, tuan-tuan salinlah. Adi bin Hatim. Adi bin Hatim Nasrani, pakai salib, datang jumpa Nabi. Bila datang jumpa Nabi, Nabi kata, orang Nasrani menjadikan padri mereka sebagai Tuhan. Adi kata, tidak, kami tak pernah sembah padri. Nabi kata, maksud menjadikan padri sebagai Tuhan, ialah apa, tuan-tuan? Ialah apabila padri kata benda haram tu halal, kamu pun kata halal. Bila dia kata benda halal tu haram, kamu pun mengharamkannya. Ya, menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal, itu kan kerja Tuhan. Baru Adi bin Hatim faham. Dan ayahnya dia masuk Islam. Ya, Adi bin Hatim. Bapa dia tu Hatim At-Ta'i, ataupun di sini disebut Hatim Al-Jawad. Jawad tu merujuk kepada sifat dia. Bukan namanya Al-Jawad tu, ni gelaran dia. Ya, gelaran dia, tuan-tuan. Macam kita kata Umar Al-Faruq. Al-Faruq tu bukan nama dia, gelaran. Abu Bakar As-Siddiq, gelaran. Muhammad Al-Amin, Nabi, gelaran. Muhammad Al-Mustafa, gelaran. Itu gelaran-gelaran. Ya, jadi Hatim At-Ta'i ini bapa dia. Itu yang sembelih kuda putih tadi, tuan-tuan. Jadi anak dia, Adi bin Hatim, masuk Islam dah. Ini, ya, adik-beradik dia. Yang perempuan pula, tuan-tuan. Jadi bila dia kena tangkap, ya, bila jadi tawanan perang, kena tangkap dalam pertempuran, ya, maka dia pun datang menghadap Rasul. Rasul pun tanya, kamu ni siapa? Dia kata, saya adalah putri. Ya, ana bintu Hatim At-Ta'i ataupun Hatim Al-Jawad.
Kemudian Rasulullah pun bersabda kepada para sahabat, kasihanilah orang mulia yang menjadi hina di tengah-tengah suatu kaum. Patutnya dia mulia. Dia anak kepada ketua kabilah. Tapi sekarang dah jadi hina dah. Kasihanilah dia. Ya. Kasihanilah orang pandai yang tenggelam antara orang-orang yang bodoh. Jadi sebenarnya dia sindir juga. Nabi sindir. Pasal sepatutnya macam Hatim At-Ta'i. Kan orang pandai. Yang pergi masuk Kristian buat apa? Ya, masuk Islam lah patutnya. Tapi setelah Nabi terangkan, dia terima, dia masuk Islam. Dia tak keluar, dia keluar daripada agama Nasrani lah. Ya, tu maknanya bukti menunjukkan betapa dengan kasih sayang Nabi itu, alhamdulillah, apa yang berlaku tuan-tuan? Yang berlaku ialah mereka boleh ya, dimaafkan dan dibebaskan. Asma binti Abu Bakar. Suatu hari ibuku yang masih musyrikah, ini cerita dia tuan-tuan. Mak dia, Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar. Mak pada Asma ni isteri pertama Abu Bakar, tak masuk Islam. Ya, tuan-tuan boleh catat kat situ nama maknya Qutailah. Qutailah. Qutailah isteri pertama Abu Bakar, tak masuk Islam. Ya, bila tak masuk Islam, maka dia tak bolehlah duduk satu rumah Abu Bakar dah. Tak masuk Islam. Tapi anak dia Asma masuk Islam. Ya, jadi suatu hari mak kepada Asma ni, Qutailah ni datang, dia rindu kat anak dia, ya. Dan boleh kita pisahkan hubungan mereka? Tak boleh. Walaupun mereka bukan Islam. Mak dia bukan Islam, tapi dia kena sambut dengan baiklah. Ya. Jadi mak dia datang. Jadi bila mak dia datang, ya, maka dia bawa hadiah minyak samin. Ya, ada bawa minyak samin, ya. Ada bawa anggur, ada bawa keju. Aku melarangnya memasuki rumah. Jadi Asma kata, oleh kerana mak dia tak masuk Islam, maka dia tak bagi masuk. Ya, dan hadiah-hadiah yang mak dia bagi pun dia tak nak ambil. Ya, kemudian aku mengirim utusan untuk menemui kakakku. Ya, bukan kakakku lah, adikku. Ya, ini terjemahan saudara perempuan lah. Ya, Aisyah. Sebab Aisyah tu adik pada Asma, kan beza 10 tahun. Ya, Asma anak isteri pertama. Aisyah anak isteri kedua. Ya, mak Aisyah masuk Islam. Mak Asma tak masuk. Ya, jadi bila tak masuk, dia bukan ditalak lah. Ya, dia terfasah. Perkahwinan tu terfasah. Fasah tu maknanya terlerai lah. Tak boleh jadi suami isteri balik. Kecuali Qutailah tu masuk Islam, automatik dia akan jadi isteri balik. Tak perlu kahwin semula. Tak perlu nikah. Ya, kerana menikah masa jahiliah dia iktiraf. Boleh, ya. Aisyah supaya dia bertanyakan masalah kepada Rasul. Jadi maknanya Asma peringkat awal dia tak tahu. Ya, jadi mak dia datang, mak dia pula kafir lagi. Oh, memanglah. Dia tak layan mak dia. Dia tak bagi mak dia masuk rumah. Masuk rumah pun tak boleh, hadiah pun dia tak bagi. Tapi akhirnya dia rasa bersalah. Ya, dia kata, betul ke apa aku buat ni? Maka dia pun tanya kepada Aisyah. Ya, jadi dikirim utusan. Pergi tanya pada Aisyah, sebab Aisyah isteri Nabi. Tanya dia, macam mana keadaan aku ni? Ya. Jadi setelah masalah ini disampaikan kepada Nabi, Nabi pun jawab, hendaklah, ya. Hendaklah dia mempersilakan ibunya masuk, terimalah hadiahnya. Lebih-lebih lagi yang dia bawa tu, ya, minyak samin, ya. Kemudian apa kita panggil, ya, anggur dan keju ni semua makanan-makanan yang halal. Ya, makanan natural. Natural tak ada masalah lah. Tapi kalau dia bawa benda binatang yang disembelih, tu kalau sembelih oleh orang kafir tak boleh makan lah. Ya, tapi yang boleh makan boleh lah. Dia bawa coklat ke bawa apa kan, yang halal. Okey, bawa silakan. Tak ada masalah. Okey tuan-tuan, ya, kita akhiri dengan ayat ni tuan-tuan. Alhamdulillah sampai juga. Sempat kita sampai ayat ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim, cerita surah Al-Mumtahanah. Ya, Mumtahanah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullah. Allah tidak pernah larang kamu anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Jadi kita nak buat baik tuan-tuan, kita boleh buat baik kepada siapa saja. Ya. Tetapi ya, kalau orang itu memerangi kita tak bolehlah. Dia hina agama kita, dia kata kita macam-macam, ya. Jadi kita tak bolehlah buat baik ke dia. Ya, kita boleh maafkan dia, kita boleh betul langsung, ya, tetapi kita tak boleh berkawan baik dengan dia. Kita tak boleh ambil dia sebagai ketua kita, tak boleh. Ya, tetapi kalau macam sebahagian tuan-tuan pun kerja dengan bos tuan-tuan, ya, company yang tuan-tuan kerja tu owner dia Chinese, ya, non-Muslim, ya, ataupun India dan sebagainya. Tuan-tuan buka company contoh legal firm ke apa kan, ya. Tuan-tuan punya partner tu orang bukan Islam, boleh ke? Boleh, dengan syarat dia tidak memerangi kamu. Maknanya dia tak hina agama kita. Dia tak halang kita daripada solat Jumaat, tak halang kita daripada solat berjamaah. Okeylah. Tak ada masalah tuan-tuan, ya. Kita kena faham ni isu-isu ni. Ya, isu-isu yang berkait dengan orang bukan Islam ni. Kita tak boleh pukul rata semua sama je tuan-tuan. Kita kata ni semua komunis. Jangan tuan-tuan. Dia tak komunis pun, ya.
Kita saja yang fitnah, tak boleh. Ya. Kemudian walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak menghalau kamu keluar daripada negeri kamu. Dia halau tak kita keluar daripada Malaysia ke daripada kampung? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada, kita kena tabarruhum. Hendaklah kamu buat baik kepada mereka. Kena buat baik, tuan-tuan. Ya, jadi walaupun dia non-Muslim, ya, walaupun dia sembah berhala, tapi dia tak pernah memerangi agama kita. Dan dia juga tidak menghalau kita keluar daripada negara tempat kita duduk. Ya. Kemudian Allah kata apa? Wa tuqsitu ilaihim. Hendaklah kamu berlaku adil kepada mereka. Kena buat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah suka orang yang berlaku adil. Kita kena adil. Ya, kalau dia jahat, okey. Tapi kalau dia tak jahat, kita tak boleh buat macam tu. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Ya, yang Allah tak suka, yang Allah larang ialah kepada orang-orang yang memerangi kamu pada agama kamu. Ya, wa akhrajukum min diyarikum, dan menghalau kamu keluar daripada negeri kamu. Yang itu memang Allah tak sukalah. Wa zaharu, ataupun dia menolong ala ikhrajikum, dia menolong orang lain, satu pasukan lain terpati untuk menghalau kita. Ya, antawallauhum, jangan kamu berkawan baik dengan dia. Jangan kamu lantik dia sebagai pemimpin, tak boleh. Kalau dia perangai macam tu. Tapi kalau tak perangai macam tu, tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, boleh. Ya. Wa may yatawallahum, dan sesiapa yang lantik mereka sebagai kawan, ambil mereka sebagai pemimpin, ya, faulaika humuz zalimun, mereka adalah orang zalim. Jadi kalau dia orang jahat, tak boleh. Tapi kalau dia tak jahat, kita boleh kerjasama dengan dia. Kita boleh jadi partner dia dalam bisnes. Ya, kita punya business partner, kita punya jiran dan sebagainya. Kita tak bolehlah buat benda tak elok pada dia. Ya, kerana apa? Kerana Islam larang. Ya, jadi ini termasuk orang tanya pasal pilihan raya. Samalah, tuan-tuan. Ni ayat dia ni. Ya, ni ayat yang untuk pilihan raya. Boleh tak? Ya. Sebab yang pertama, dia bukan pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi tak boleh, tuan-tuan. Ya. Sebab itu cuba tengok zaman Sayyidina Umar, ya, zaman Abu Bakar, zaman Umar lah utamanya. Ya, bagaimana orang-orang bukan Islam dilantik sebagai apa kita panggil orang-orang penting, sebagai penasihat, sebagai contoh. Ya, mana boleh tak boleh, tak ada masalah. Ya, dan mereka hanya execute saja. Ya, mereka tak ada kuasa untuk membuat undang-undang tertinggi, dan mereka pun tak kacau hak orang Islam. Ya, jadi pasal apa kita kata tak boleh? Jadi tuan-tuan nak lebih lanjut ayat ni, tuan-tuan boleh masuk website Mufti Wilayah dululah, ya, Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia bagi panduan. Ya, especially nak pilihan raya, ustaz pun kena cakap lah pada tuan-tuan, ya, kita kena berlaku adil. Ya, kalau orang yang kita nak pilih itu tak adil, rasuah kuat, ambil harta rakyat, ya, walaupun dia Muslim, walaupun dia sembahyang, tuan-tuan, tapi dia tidak adil, ya, dan dia menekan rakyat, takkan tuan-tuan nak pilih. Jadi kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Ya, so kita kena pilih orang yang boleh menjalankan tanggungjawab, walaupun orang itu orang bukan Islam. Kalau ada orang Islam, kita pilih orang Islam lah. Ya, tapi kalau dah tak ada, ya, tempat kita tu katalah, ya, yang bertanding tu Cina, dua-dua Cina, kita kata. Parti A pun Cina, parti B pun Cina, parti C pun Cina, parti D India contoh. Tak ada orang Islam seorang pun, katalah. Ya, so macam mana? Kita pilih yang paling bermanfaat untuk agama. Ya, itu pilihan kita, yang paling bermanfaat untuk agama. Ya, yang paling bermanfaat. Ya, memanglah dia tak boleh baca doa untuk kita. Kalau kita meninggal, dia tak boleh semayangkan jenazah. Memang betul lah, sebab dia bukan orang Islam. Ya, tapi dalam hubungan politik, dalam hubungan ekonomi, ya, dia jaga tak hak kita? Dia jaga. Kalau jaga, ya, boleh tak pilih? Berdosa tak? Berdosa tak pilih? Tak berdosa, tuan-tuan. Ya, kalau tak pilih, tuan-tuan berdosa. Sebab kalau tuan-tuan tak memilih, ya, naik pula pemimpin yang jahat, tuan-tuan bertanggungjawab. Ya, tuan-tuan juga menanggung kesalahan kerana tidak memilih orang yang lebih baik. Secara umumnya macam tu, tuan-tuan. Selesailah. Itulah perbincangan kita pada malam ni. Kecuali tuan-tuan ada soalan nak tanya, silakan. Ada apa-apa, tuan-tuan? Ya. Ada apa, silakan. Sebelum kita tamat. Haji Mak Syah ada apa? Ya, Haji Zainab. Ini lagi sikit daripada topik. Allah terima tak doa seorang anak yang arwah ibunya tu kafir? Kafir tak? Dah meninggal ke belum? Dah meninggal. Oh, kalau dah meninggal tak boleh lah. That's it lah. Minta maaf Putuslah. lah. Ya. Apa dia? Putuslah hubungan doa anak dengan untuk mak dia tu. Sebab doa untuk orang yang telah meninggal tu doa keampunan. Kalau dia masih hidup, doa kita doa hidayah.
Tuan-tuan kena faham, ya. Kalau mak bapak masih hidup, ya. Contoh macam Ridwan T contoh, ya. Dr. Ridwan T tu. Jadi selagi mak bapak dia masih hidup, mak bapak dia tak masuk Islam, dia boleh doakan hidayah, boleh. Tapi bila meninggal dunia, ya jelas dia meninggal dalam keadaan kafir, tak boleh doa lagi dah. Habislah, ya. Jadi itulah cerita dia, ya. Nabi Allah Ibrahim contoh, ya, tu yang paling jelas. Jadi bila bapak dia buat dia macam-macam, halau dia keluar daripada tempat tu kan, aku tak nak tengok muka engkau untuk jangka masa yang lama. Kita dah belajar, ya, masa Moses punya kelas. Kemudian Nabi Ibrahim kata, aku tetap akan minta ampun kepada Allah untuk bapa saudara aku ni. Ya. Ataupun untuk bapa angkat aku ni, ya. Kerana dia besarkan aku, dia ada jasa. Jadi aku akan minta ampun kepada Allah sehingga Allah melarang. Jadi bila turun ayat yang Allah larang Nabi Ibrahim daripada mendoakan, ya, untuk mereka melainkan doa hidayah saja, ya, maka Nabi Ibrahim pun berhentilah daripada mendoakan, ya, apa ni, minta ampun, sebab Nabi Ibrahim mention clearly dia nak minta Allah ampunkan. Sedangkan minta ampun hanya untuk orang yang telah masuk Islam. Ya, jadi kalau mak dia sempat masuk Islam, ya, kemudian dia minta ampun, tu lain. Tapi kalau dia sudah meninggal, tak ada lagi dah. Ya, minta hidayah pun, hidayah macam mana? Dia dah meninggal. Hidayah masa dia masih hidup. Ya, jadi memang tak ada hubungan. Minta maaf lah. Jadi maknanya sebelum mak bapak dia ataupun family dia tu meninggal, dia kena usahalah. Ya, dia kena dakwah supaya mereka tu, ya, terbuka hati untuk menerima agama, untuk menerima Islam. Tu je lah cara dia. Seperti mana kes Nabi Ibrahim tadi. Ya. Okey, ada lain? Silakan tuan-tuan. Ada apa sebelum tamat? Okey, Ustaz. Sama-sama. Ustaz, nak tanya pasal silakan. masa Nabi berjaya menakluki kota Mekah. Masa tu penduduk Mekah ramai lagi yang belum masuk Islam kan. Jadi betul. Adakah ramai masuk Islam selepas ditakluki oleh Nabi, dan agaknya ada lagi tak yang tinggal tak masuk Islam selepas ditakluki Nabi, dan apa Nabi buat dengan orang-orang yang masih tak mau masuk Islam selepas Mekah ditakluki? Okey, yang pertama, hari pertama Nabi buat ucapan, ya, Nabi berjaya menguasai Mekah, Nabi naik atas Bukit Safa. Bukit Safa tu antara tempat lokasi hot lah, ya. Orang semua datang situ, orang nak tawaf, nak apa kan, lalu lalang. Jadi Nabi buat ucapan, Nabi ajak mereka untuk menerima agama, ya, dan 2,000 masuk Islam. 2,000 orang masuk Islam, ramai masuk Islam. Yang tak masuk Islam ada, ya. Jadi Nabi bagi mereka masa. Ada yang minta 3 bulan, ada minta 2 minggu, ada minta tangguh, dan Nabi bagi tangguh kepada mereka yang masih lagi berfikir untuk masuk Islam atau tidak. Kerana 2,000 orang masuk Islam, ya, ketua keluarga masuk Islam macam Abu Sufyan, isteri dia kan. Mereka ni para pemimpin. Jadi orang bawahan macam mana? Akhirnya mereka akan masuk Islam juga. Ya, maknanya Nabi tak paksa, kerana tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kamu semua bebas. Kalau kamu tak nak masuk Islam pun tak salah. Ya, kamu tak boleh paksa. Tapi sebahagian besar 2,000 masuk Islam. Ya, dan ada yang tak masuk, mereka minta tangguh, Nabi bagi tangguh. Sampai akhirnya kalau ada juga yang tak nak masuk, ya, sampai tahap, ya, waktu Nabi arahkan supaya buat haji nanti, ya, tahun yang ke-9, maka orang bukan Islam dah tak boleh. Mereka sebahagian boleh duduk, tapi mereka tak boleh tawaf lagi dalam keadaan telanjang, buat benda-benda ritual agama jahiliah tak boleh dah. Mereka dah disekat. Itu salah satu daripada psikologi Nabi lah. Ya, Nabi nak psycho mereka supaya mereka akhirnya mereka masuk Islam, ataupun mereka kalau tak nak juga, mereka kena keluar daripada Mekah. Mereka tak boleh, tak ada hak lagi dah. Mereka tak boleh kata kami orang bukan Islam maka kami ada hak untuk buat ritual jahiliah, tak boleh lagi dah. Sebab tu patung-patung berhala dipecahkan. Ya, jadi mereka yang terlibat sebagai tok bomoh ke, ya, tok batin ke, tok apa tu, semua dah tak ada kerja lah. Ya, sama ada mereka menerima Islam ataupun mereka kena keluar daripada tanah suci. Bila Nabi sampai tahun yang ke-10 tu, ya, tahun terakhir sebelum Nabi wafat, maknanya orang bukan Islam sudah tidak dibenarkan lagi berada di Mekah tu, tak boleh dah. Mereka kena keluar, ya, melainkan mereka meluk Islam. Kalau mereka meluk Islam, mereka layak untuk duduk di tempat di mana mereka punya harta tu. Mereka layak. Tapi kalau tidak, mereka kena keluar. Ya, jadi tapi masa tadilah, ya, sebab buka kota Mekah ni tahun 8, Nabi buat haji tahun 10, maknanya masih ada masa flexibility, ya, bukan 1-2 bulan, ya, lebih pada tu lagi. Itulah, ya, kalau kita boleh respon pada soalan Haji Mak Syah. Terima kasih. Sama-sama.
Okey tuan-tuan, kalau tak ada apa sekadar tu, ya, mudah-mudahan ada manfaat, ya. Mungkin kalau tak ada apa lagi ya, Haji Mak Syah? Tuan-tuan yang lain? Ya. Tak ada apa ya. Okey, ya. Itulah yang Ustaz boleh simpulkan. Tuan-tuan tandakan kita sampai muka surat ya 378. Dan ada lagi beberapa perkara menarik lah ya, terutamanya hubungan antara Muslim dengan non-Muslim. Especially kalau mereka tu ialah mak bapak kita, kaum keluarga kita ya, ataupun ya kita kata besan kita lah ya. Kita punya anak kahwin dengan menantu kita tu asalnya non-Muslim, dia convert ya, dia revert masuk Islam. Ya, jadi kita ada hubungan dengan dia punya, kita punya ni lah ya, kita punya besan kita non-Muslim. Jadi kita bertanggungjawab lah ya untuk berdakwah pada dia secara direct atau indirect. Ya, mudah-mudahan Allah buka pintu hati mereka untuk menerima Islam. Ya, terutamanya tuan-tuan yang duduk, yang ada business partner, ya, yang buka apa kita panggil perniagaan, ya, ada kawan-kawan ya yang kita kata orang baik ya, tu tanggungjawab tuan-tuan lah untuk bawa mereka masuk Islam. Ya, walaupun secara berseluruh, walaupun secara senda-senda gurau ya, ajak mereka tu masuk Islam lah. You ni baguslah orang baik. Kau masuk Islam memang ya syurga tempat kau. Kita kena bagi tahu dia tuan-tuan. Sebab kadang orang bukan Islam ni dia bukan tak nak masuk Islam tapi dia tak dapat gambaran yang betul. Ya, dia kata kalau saya masuk Islam, pahala tak ada dia kata, ya. Sebab dah masuk Islam umur dah 60 nak masuk Islam. Ya, badan pun dah tak kuat nak buat ibadah. Ya, macam mana? Dosa banyak. Kita bagi tahu, dosa semua diampun bila dia masuk Islam. Dan apa yang berlaku, ya. Kebaikan-kebaikan dulu mudah-mudahan dimasukkan dalam akaun pahala. Tuan-tuan, kita kena bagi gambaran macam tu kepada mereka supaya mereka memeluk Islam. Okey, ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekali lagi terima kasih kepada semua ya, pada Haji Mak Syah ya, dan tuan-tuan dan puan-puan semua, kepada Haji Nazri ya, kepada semua yang ya memberi apa kita panggil ya respon yang baik ya, walaupun tak bercakap tapi ya Ustaz harap ya ada manfaat juga ya. Mudah-mudahan ada soalan pada masa akan datang. Mudah-mudahan tuan-tuan jangan diam sajalah sebab Ustaz tak tahu. Ya, kalau kita diam ni Ustaz tak tahu respon. Tuan-tuan ada ke tak? Ya, mungkin tuan-tuan tertidur ke Ustaz pun tak tahu kan. Tuan-tuan tak tanya ya. Okey ya. Ada tak tidur Ustaz. Okey, alhamdulillah. Kalau tak tidur okey ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, sama. Antum jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Haji Mak Syah, Haji Natri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Nazri. Okay, sama-sama. Terima kasih semua yang ada, yang dah bayar. Terima kasih banyak.